Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan start kuliah online kita pada hari ini, insya-Allah. Sebelum tu kita test dulu kalau kata ada tak clear suara ataupun video, boleh bagi tahu. Okay. Okay, kita baru bersiaran di Facebook page dan juga di Insta live. Okay, kita bagi masa sikit untuk sahabat-sahabat kita yang nak bersama pada hari ini untuk masuk. Video macam mana semua? Okey ke? Suara? Okey, so far insyaAllah kalau kata video okey, suara pun okey, insyaAllah kita akan proceed sebab kita guna Instagram, kita guna handphone. So saya rasa dia punya video dia lebih cantik. Kemudian laptop untuk Facebook page dan insyaAllah pada hari ini kita boleh start lah kot. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang sangat penting pada hari ini, iaitu kita hari ini kita akan membedah buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan hadis yang tidak asing lagi, iaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Iaitu satu nama yang mana kalau kita selalu belajar tentang hadis-hadis fiqah, hukum hakam, kita pernah dengar kitab Bulughul Maram, maka penulisnya itu Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia juga adalah seorang pensyarah yang menghuraikan Fathul Bari atau menghuraikan Sahih Al-Bukhari yang dinamakan sebagai Fathul Bari. Jadi ini adalah buku dia, iaitu buku Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Yang ni buku dia ialah saya tak ada buku yang original dia. Jadi ini version fotokopi, dan kita ada juga buku ini dalam edisi PDF. Jadi semua boleh dapatkan version PDF di internet. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan mulakan pengajian kita dengan membincangkan tentang buku ni. Ini satu buku yang sangat penting disebabkan kita sekarang berada di musim wabak virus ataupun COVID-19, yang mana kita memang dituntutlah, sangat digalakkan di dalam kita seharian kita ni, kita belajar sesuatu topik itu berdasarkan kepada musim dia. Jadi kalau sekarang ini kita belajar berkaitan, kalau sekarang ni musim wabak, maka kita cuba untuk nak mempelajari sebanyak mungkin dan sebaik mungkin apa-apa sahaja yang berkaitan dengan wabak. Dan ada banyak cerita menarik di situ. Dan kurang sesuai lah kalau kata seumpamanya kita kalau masuk Ramadan tiba-tiba kita cuba untuk nak belajar habis-habisan tentang haji. Melainkan kita memang ada target 3 bulan kemudian kita nak kuasai bab haji tu. Tapi kita belajar ni ikut, kalau Ramadan, sebelum Ramadan tu kita belajar berkaitan dengan Ramadan, hukum hakam berkaitan dengan Ramadan. Kalau sampai musim haji kita belajar hukum hakam berkaitan dengan haji. Jadi bila kita sampai kepada musim wabak ni, moga Allah menghapuskan ataupun mengangkat wabak ini daripada kita semua. Kita juga sangat sesuai untuk kita mentelaah buku Badlul Ma'un ini. Banyak sangat kisah dia yang sangat menarik. Kalau kita tengok misalnya kitab Ibn Rajab dia ada tulis Lataiful Ma'arif
fil mawasimil 'am min al-wadha'if. Ini adalah satu karangan Ibn Rajab yang mana bila dia tulis tentang buku ini adalah mengikut musim. Jadi ada topik-topik yang dibahaskan mengikut bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan Muharram dan seumpamanya. Jadi buku Lataiful Ma'arif antara buku yang baik untuk kita telaah mengikut musimnya. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini bila kita nak mulakan tentang nama dia Badlul Ma'un. Nama tajuk buku ini Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, iaitu maksud Badlul Ma'un, badl dia dalam bahasa Arab dia bermaksud taqdim, iaitu macam kita menghidangkan. Al-Ma'un ni dia boleh ada dua makna. Satu dari segi literal, iaitu Ma'un ni macam makanan lah. Kan kita ada surah Al-Ma'un. Dalam Quran Allah sebut وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Jadi dia seolah-olah menghidangkan makanan. Tapi itu dia tengok daripada sudut makna yang pertama. Dari sudut makna yang kedua, dari sudut maknawi, al-ma'un ni juga boleh merujuk kepada segala apa-apa yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Seandainya kita kata badlul waraq, maksudnya dia seolah-olah kita memberikan dia. Kalau badlul ma'un, dia menghidangkan macam kalau makanan kita letak atas pinggan. Kalau kata badlul waraq, maksudnya kertas itu ada dia punya bekas dia. Kalau kita kata badlul dawa, maksudnya ataupun ma'un ad-dawa. Tadi ma'un al-waraq, ma'un ad-dawa ni maksudnya lapik ataupun bekas kepada ubat. So kalau kita kata ma'unul afkar, dia seolah-olah bila Ibn Hajar bagi nama dia Badlul Ma'un, dia nak bagi tahu bahawa ini hidangan fikrah ataupun hidangan idea-idea, hidangan ilmu yang bermanfaat, yang berkaitan fi fadlit ta'un, yang berkaitan dengan kelebihan wabak ta'un ni. Ini adalah topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi sebelum tu, bagi siapa yang tak mengenali Ibn Hajar rahimahullah, dan dia ada kisah di sebalik penulisan, buku ini. Ibn Hajar ni semua sedia maklum dia adalah seorang ulama hadis yang besar. Dia lahir pada tahun 773 Hijrah dan meninggal pada tahun 852 Hijrah. Dan Ibn Hajar secara ringkasnya seorang ulama yang telah dibesarkan daripada satu keluarga yang baik sekali. Kalau kita tengok Ibn Hajar ni, nama sebenarnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani al-Misri. Dia family dia adalah daripada keturunan, kebanyakannya adalah daripada keturunan yang baik-baik. Kalau kita tengok background keseluruhan keluarga dia ni, kalau tak businessman, alim ulama. Pakcik dia seorang businessman, atuk dia seorang businessman, atuk dia antara tycoon besar. Jadi keluarga dia ni kalau tak ulama, ayah dia ulama, pakcik dia ada ulama, ada businessman. Nenek moyang dia ada juga bahagian ibu dan ayah dia yang mana jadi businessman, dan ada juga yang menjadi kira kata ulama. Jadi cumanya Ibn Hajar ni dibesarkan dalam keadaan yatim kerana ayah dia meninggal ketika dia masih lagi kecil. Ibu dia meninggal lebih awal lagi daripada itu. Jadi Ibn Hajar ni diwasiatkan kepada Al-Kharubi, seorang tycoon besar, businessman besar di Mesir, dan dibesarkan dalam kesenangan. Tetapi Al-Kharubi ni seorang yang sentiasa menggalakkan Ibn Hajar ni untuk menuntut ilmu. Selain Al-Kharubi juga ayah dia wasiatkan kepada Ibn Qattan untuk nak menjaga Ibn Hajar, dan Ibn Hajar alhamdulillah dibesarkan dalam keadaan yang sangat baik. Umur 9 tahun sudah menghafal Al-Quran, umur 13 tahun dah hafal banyak daripada kitab-kitab, dah hafal kitab hadis Umdatul Ahkam, dah hafal Alfiyah Ibn Malik, dah hafal Alfiyah Iraqi, kitab-kitab usul dan sebagainya, ketika usia yang masih sangat muda lagi. Kemudian sekitar umur 15 tahun, bila mana orang yang menjaga dia, penjaga dia iaitu Al-Kharubi itu meninggal, maka Ibn Hajar pun meniaga sebentar sebab perlu mencari nafkah, mencari rezeki, dan dia dibesarkan dalam keluarga businessman begitu. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani salah seorang yang kita boleh kata Al-Hafidh, yang mungkin yang dikenali yang paling akhir lah, antara yang paling mantap hadis dia. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani ni dia berkahwin. Dia ada
sebab dia menulis buku ni ada kaitan dengan anak dia. Dia berkahwin dengan seorang wanita, anak kepada Qadhi Abdul Karim bin Abdul Aziz. Dan kemudian isteri dia ni, dia hantar belajar dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, menguasai ilmu hadis dengan sangat baik. Jadi isteri dia juga adalah seorang ahli hadis yang hebat. Masya Allah. Ni suami Amirul Mukminin fil hadis. Isteri dia juga seorang kira kata muhaddithah yang hebat. Sampaikan anak murid kepada Ibn Hajar, Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah pun belajar dengan isteri ataupun ambil hadis daripada isteri Ibn Hajar. Dan kemudian anak-anak daripada isteri yang pertama ini lahirnya 5 orang anak. Anak yang pertama iaitu Zain Khatun. Anak yang kedua iaitu Farhah. Yang kedua Farhah, yang ketiga Aliyah, yang keempat Rabi'ah dan yang kelima Fatimah. Jadi kalau kita tengok 5 adalah anak perempuan kepada Ibn Hajar. Ibn Hajar tak direzekikan ketika itu mendapat anak lelaki walaupun dia sangat teringin nak dapat. Anak kedua lelaki dia dapat dengan isteri kedua dia yang dia kahwini senyap-senyap, Abul Ma'ali Muhammad. Jadi itu satu-satunya anak lelaki dia. Yang lain-lain ni 5 anak perempuan. Masya Allah, 5 anak perempuan ni Ibn Hajar bawa untuk belajar hadis, pergi merata tempat dan membesar menjadi seorang wanita-wanita yang hebat. Tapi saya tak mau cerita panjang tentang biografi Ibn Hajar rahimahullah. Yang saya nak tekankan adalah 3 daripada anak perempuan Ibn Hajar ini meninggal kerana wabak ta'un. Yang sulung Zain Khatun meninggal pada tahun 833 Hijrah. 2 lagi anak dia iaitu Aliyah dan juga Fatimah meninggal tahun 819 Hijrah. Iaitu Aliyah dan Fatimah, 2 anak dia meninggal ketika satu wabak ta'un melanda di Mesir ketika itu pada tahun 819 dan telah membunuh kedua-dua anak kesayangan Ibn Hajar ini. Dan kemudian sekali lagi bila mana wabak ta'un melanda pada tahun 833, ketika itu iaitu 14 tahun kemudian, dan ketika itu Allah tarik nyawa anak sulung perempuan Ibn Hajar yang bernama Zain Khatun. Jadi kisah dia adalah sebenarnya Ibn Hajar, buku ni kalau kita tengok buku tebal ni iaitu Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Buku ini kebanyakan semuanya adalah berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi SAW dalam ni perbahasan yang sangat banyak. Jadi sebelum tahun 819 lagi Ibn Hajar telah mengumpulkan cerita pasal ta'un ni. Sebab kisah pasal ta'un ni satu wabak yang sangat berleluasa pada zaman dulu dan dia datang musim ke musim. Dia macam satu ribut taufan. Bila datang tu dia sapu, dia ambil banyak. Ibn Hajar kemudian bila dia dah tulis tahun 819 tu, tiba-tiba dia berhenti. Dia tak beritahu kenapa dia berhenti. Sampai 14 tahun kemudian barulah buku ini barulah disiapkan pada Jamadil Akhir pada tahun 833 Hijrah. Maksud 14 tahun after, iaitu selepas kematian anak sulung perempuan yang ketiga ni, Zain Khatun, barulah dia komplitkan kitab ini pada bulan Syawal 833 dan dia barulah dia siapkan buku ni setelah sekian lama. Kenapa Ibn Hajar menangguhkan penulisan ni? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ketika mana Ibn Hajar tulis berkaitan dengan hadis-hadis ta'un ini, anak dia meninggal. Kita beritahu anak ketiga dia Aliyah dan anak bongsu dia yang perempuan iaitu Fatimah meninggal. Bila mana meninggal, Ibn Hajar sangat-sangat sedih. Jadi kemungkinan adalah Ibn Hajar tak mau sambung kerana dia tak mau tulis tu atas dasar dia sentimen kesedihan pada anak dia. Yang menyebabkan mungkin menggugatlah sikit keikhlasan. Ni para ulama dulu, Masya Allah, bila nak menulis, buat apa sahaja, mereka fikirkan tentang ikhlas. Itulah sebab Allah berikan keberkatan yang sangat besar. Kita ni semua benda kalau kita buat, keikhlasan tu lah paling susah. Kerana kita nak bantu orang pun, kita nak kamera follow kita nak orang tahu cerita-cerita pasal kita. Ibn Hajar itulah kemungkinan dia tak tulis sebab dia
dia mungkin tak mahu penulisan itu dikatakan terpengaruh dengan kematian anak. Tapi bila 14 tahun kemudian 833, bila mana anak sulung dia Zain Khatun meninggal, ketika itu juga wabak taun masa itu melanda, maka Ibn Hajar ambil keputusan untuk nak komplitkan penulisan dia tadi. Sebelum dia adalah hasil daripada permintaan daripada anak murid dia, daripada sahabat-sahabat. Biasalah zaman tu pun sahabat orang minta dia tulis pasal ni, pasal hadis-hadis kelebihan taun. Yalah, macam wabak yang melanda dahsyat. Kita sekarang ni mungkin ketika ini kematian kita pun di negara kita barangkali baru 20 lebih kan, sekadar yang kita dengar tadi. Wabak yang berlaku, Ibn Hajar cerita pada zaman-zaman dia, satu hari kematian boleh berlaku sampai 6,000 orang. Ramai tak? Sangat ramai. Maksud nak kita cerita bahawa wabak taun pada zaman mereka ini sangat dahsyat. Tapi kat sini saya nak kongsikan tentang apa itu wabak taun yang diceritakan pada zaman dulu. Sebab dia ada perbezaan di antara taun yang kita faham hari ini dengan taun yang dibincangkan, disebut dalam hadis yang diceritakan tentang fadilat-fadilat taun ni semua. Saya merasakan dia ada perbezaan. Sekejap lagi kita akan bincangkan lebih terperinci. Yang ini perlu kita fahami baik-baik. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan buku ini secara berturut. Kebetulan buku ini, kenapa saya nak bincangkan pada hari ini? Kebetulan buku ni saya baca minggu ni. Saya tak silap saya cuba baca dalam 3-4 hari. Saya tak ingat 3 atau 4 hari sebab saya ingat hari ni hari Khamis. Saya mula saya ingat hari ni hari Khamis. Dia tengok hari ni dah hari Jumaat. Itu yang saya pun confused. So saya dalam 3-4 hari ni saya cuba untuk nak habiskan buku ni, dan masya-Allah bila mana saya jumpa faedah-faedah yang sangat besar, yang sangat bermanfaat, maka sangat penting untuk saya rasa kita kongsi bersama. Banyak fakta, banyak ilmu yang dikongsikan oleh Ibn Hajar di dalam kitab yang penuh makna. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan fokus kepada buku yang ditulis Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mana siapa yang tak ada buku ini boleh rujuk kepada PDF. Tapi PDF dia dalam bahasa Arab lah. Dia tak ada PDF yang dia tak ada, buku ni pun tak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi buku ini secara ringkasnya saya cuba untuk nak ringkaskan kandungan dalam buku ini. Buku ini setebal 450 muka surat, lebih kurang. Sekitar 450 muka surat, sangat banyak. Jadi saya akan cuba ringkaskan dan akan sebut poin-poin penting yang kita boleh ambil maklum dan manfaatkan bersama. Okey, jadi pada bab, dia ada 5 bab. Buku ni dia ada 5 bab besar. Yang pertama berkaitan dengan permulaan ta'un. Yang kedua berkaitan dengan pengenalan ta'un. Bab yang ketiga adalah berkaitan dengan ta'un disebut sebagai syahid bagi orang-orang Islam. Yang keempat berkaitan dengan hukum-hukum hakam negara yang terjadi ta'un. Yang kelima, apa yang perlu dilakukan bila berlakunya ta'un, dan akhir sekali iaitu bahagian penutup ataupun khatimah. Jadi kita akan bincangkan mengikut susunan yang telah ditulis oleh Ibn Hajar. Tapi ada benda yang sangat bermanfaat yang minta semua untuk bersabar sebab banyak perkara-perkara menarik yang mungkin barangkali menjadi informasi yang pertama bagi kita. Yang pertama iaitu buku ni ditahqiq oleh Ahmad Yassam Abdul Qadir yang diterbitkan di Riyadh, yang mana buku dia adalah seorang penyemak ataupun muhaqqiq, sahabat kepada guru saya Dr. Adnan Shalas. Buku ni telah ditulis tak lama dululah, telah ditahqiq tak lama dulu. Okey, kita masuk kepada perbahasan bab yang pertama iaitu muqaddimah ataupun permulaan ta'un itu sendiri. Dalam bab yang pertama ini Ibn Hajar membahagikan dia punya bab ini kepada 4 chapter. 4 chapter yang Ibn Hajar bahagikan kitab ini. Dan bila mana Ibn Hajar, kita akan sentuh kepada setiap daripada satu-satu bab ini supaya kita sama-sama boleh berkongsilah manfaatnya. Yang pertama, Ibn Hajar menceritakan tentang
ta'un ni, sekejap lagi kita cerita apa itu ta'un. Sebab Ibn Hajar dia letak dalam bab yang kedua. Pertama, kita kena faham bahawa Ibn Hajar bila ditulis chapter yang pertama, daripada bab yang pertama ni, dia cerita pasal azab yang menimpa umat terdahulu. Iaitu kalau kita nak faham, wabak ta'un ini, wabak ta'un ni adalah merupakan azab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Iaitu, dia adalah azab yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Bani Israel. Yang Allah dalam riwayat-riwayat Ibn Hajar bawa dalam sekitar 5 muka surat dalam chapter ini, tentang riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa ta'un ni sebenarnya adalah salah satu daripada jenis azab yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Itu yang bila kita dengar benda-benda macam ni, tak mustahil. Sebenarnya wabak-wabak, sebab kita tahu wabak-wabak ni semua adalah makhluk Allah. Wabak-wabak ni semua adalah makhluk Allah yang terjadi dengan perintah daripada Allah. Jadi kita khawatir apa yang menimpa kita, apa yang menimpa sebelum-sebelum ini juga adalah berupa azab dan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita taklah kata demikian. Tetapi tak mustahil benda itu adalah merupakan azab. Sebab ta'un tu sendiri adalah azab yang first kali Allah timpakan adalah kepada kelompok Bani Israel. Yang kita pun tahu Bani Israel ni sifat dia degil. Dia selalu tak mau dengar kan. Dia selalu ingkar, mempersoalkan, buat itu, buat helah, trik dan macam-macam. Jadi kita minta supaya Allah, kalaulah kita, sebab itulah bila berlakunya benda-benda macam ni, benda paling utama sekali kita kena minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Kita kena muhasabah diri, kita kena taubat, istighfar sebanyak yang mungkin. Janganlah masa-masa musibah wabak macam ni, rancangan di televisyen lebih banyak orang berhuha-huha sana sini, maksiat lebih diperluaskan, wal'iyadzubillah. Ini yang kita risaukan. Baik, so itu chapter yang pertama. Dia disebut dulu tentang riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa ta'un adalah serpihan azab yang menimpa Bani Israel. Kemudian bila mana dah hancur, dan kemudian dia masih ada lagi baki azab tersebut, yang mana itulah yang menular sekarang. Tetapi dalam chapter yang kedua, tak banyak, dalam 3 muka surat yang Ibn Hajar ceritakan tentang bab ini, iaitu dibawakan hadis-hadis yang menceritakan bahawa ta'un ni walaupun dia azab kepada Bani Israel dulu, tetapi dia adalah rahmat bagi umat Muhammad. Jadi mungkin sebahagian daripada kita rasa pelik, macam mana dia boleh jadi rahmat bagi umat Islam tetapi azab bagi orang bukan Islam? Sekejap lagi ada hadis-hadis yang akan kita bincangkan. Dalam bab ini, sekitar 3 muka surat ni adalah banyak ada riwayat yang Ibn Hajar bawa, sebab dia banyak fokus pada aspek riwayat. Tapi antara yang penting yang disebutkan iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam banyak lafaz-lafaz riwayat, yang mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW di Madinah ketika itu membawa demam dan ta'un. Kemudian sakit demam ditinggalkan di Madinah. Maksudnya orang di Madinah dibenarkan. Tengok, sakit semua adalah daripada Allah. Jadi sakit demam itu ditinggalkan di Madinah, dan ta'un pula dihantar ke Syam. Maksudnya ta'un ni tak masuk Madinah. Tetapi ta'un ni dihantar pergi ke Syam. Sebab tu pada masa tu berlaku, Syam ni tempat ta'un yang sangat-sangat dahsyat. Sakit demam ni okey, boleh berlaku di Madinah. Dan kemudian Nabi SAW bagi tahu ta'un itu syahid dan rahmat buat umatku serta azab buat orang kafir. Dan riwayat yang kedua yang Ibn Hajar sebutkan iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha daripada riwayat Ibnu Abi Dunya, iaitu Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia itu sudah menghalalkan zina, minum arak, bermain muzik, Allah yang murka di langit akan mengatakan kepada bumi, gempalah kamu buat mereka. Maksudnya jadilah gempa bumi. Sekiranya mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat mereka, ataupun kalau mereka tak tinggalkan maksiat itu, mereka dimusnahkan.
Anas pun bertanya kepada Aisyah, adakah ia azab buat manusia? Aisyah menjawab, bahkan peringatan dan rahmat buat orang beriman, dan sebaliknya azab kemurkaan buat orang-orang kafir. Dalam riwayat Ibn Abi Dunya ini, Nabi SAW mention bahawa Allah boleh turunkan azab berupa wabak sebegini kalaulah manusia ini sudah berleluasa zina. Sudah halal, zina ni sudah jadi halal. Human right. Nak buat suka sama suka. Siapa boleh halang? Bila mana berleluasanya alat-alat muzik dimainkan zaman kita ni, tak usah ceritalah. Memang semua tempat sekolah pun diwajibkan. Allah yang murka di langit akan mengatakan kepada bumi, jadilah gempa bumi. Semua yang berlaku di bumi ni semua adalah arahan daripada Allah. Kita tak kata setiap daripada gempa bumi itu adalah azab. Tetapi boleh jadi sekiranya ada karinah ataupun bukti-bukti yang menunjukkan ke arah demikian. So dalam 3 muka surat chapter kedua bab pertama ini, Ibn Hajar fokusnya adalah membawa riwayat yang mengatakan bahawa ta'un ini adalah rahmat bagi umat Muhammad, azab bagi orang kafir, dan juga dia menyatakan bahawa bila mana berluasanya maksiat, maka Allah boleh menurunkan bala sebegini. Dalam chapter yang ketiga, sekitar 8 muka surat, Ibn Hajar membincangkan tentang sebahagian peristiwa azab ta'un yang menimpa umat dulu. Yang ni dia lompat daripada yang chapter pertama tu, dia masuk ke chapter ketiga ni, dia cerita macam mana bentuk ceritanya azab ta'un yang menimpa umat terdahulu yang kita tadi kata dia berasal daripada Bani Israel. Dibawakan satu sanad yang hasan daripada riwayat Mutayyan. Mutayyan ni mungkin ramai tak kenal, tapi bagi orang yang mengkaji hadis, dikenallah Mutayyan ni seorang ulama tersohor hadis yang sangat besar dulu, Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami Al-Kufi daripada Kufah. Dia ada kitab musnad, dia ada kitab tarikh, tapi kitab dia dah hilang. Dia bawa satu riwayat mauquf. Mauquf ni daripada sahabat, tetapi ulama kata dia lahu hukmur rafa', dia disandarkan kepada Nabi SAW dari segi maknanya, iaitu salah satu kaum bagi seorang Nabi dulu ingkar. Maksudnya kaum Nabi dulu ada yang ingkar, kemudian seseorang bertanya kepada Nabi tersebut, mereka ni patut diazab dengan kebuluran? Maksudnya doakan mereka ni diazab dengan kelaparan, kebuluran. Jawab Nabi tersebut, tidak. Ditanya lagi, kita minta supaya diutuskan musuh buat mereka. Nabi tersebut menjawab, tidak. Namun kematian yang menyeksakan. Kemudian Allah menghantarkan ta'un, menghancurkan kaum mereka tersebut sehingga kurang bilangan mereka, habis populasi mereka, terbakar luluh hati mereka. Maksud ini salah satu cerita. Dia tak sebut kaum mana, dia tak sebut nama Nabi tersebut. Tapi saat lagi dia akan ada sebut dalam riwayat yang lain. Maksudnya bila mana kaum dia kata kita doa supaya dia ni kebuluran, dia kata mungkin tak cukup. Kita minta supaya dia ni ada berlawan dengan musuh, tak cukup. Dan kemudian kita minta, Nabi tersebut kata kita minta kematian yang menyeksakan, Allah hantar ta'un, sebab ta'un ni sangat menyeksakan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ibn Hajar membawakan satu riwayat daripada Ibn Ishaq tentang kisah pembinaan Baitul Maqdis oleh Nabi Daud AS. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud bahawa Bani Israel ni sangat banyak berlaku ingkar dan membuat kerosakan. Itu sifat Bani Israel yang Allah dah ceritakan dalam Al-Quran. Lalu mereka ini diberikan 3 pilihan. Yang pertama, kemarau selama 2 tahun. Pilih. Kamu semua akan diazab. Pilih mana satu azab yang kamu nak. Kemarau 2 tahun. Diserang musuh selama 2 bulan. Dihantar ta'un selama 3 hari. Kalau kita perasan, riwayat ini sangat dekat. Lebih memperincikan tentang riwayat pertama tadi kita bagi tahu. Kemarau 2 tahun ni masuk ke buluran lah. Ataupun berperang dengan musuh. Diserang musuh 2 bulan. Ataupun ta'un 3 hari je. Bani Israel angkuh. Nabi disebutkan Nabi Daud. Dia kata, anta nabiyuna fakhtar lana.
kamu adalah Nabi kami, pilihlah untuk kami. Pilihlah azab yang kamu nak. Maka Nabi Daud bagi tahu, kelaparan ni sangat sukar untuk bertahan. Susahlah. Sebab mungkin dia rasa kelaparan ni seksa dah. Peperangan akan mengakibatkan kepupusan populasi. Tak nak juga. Maka dipilih ta'un. Masa tu mungkinlah tak diketahui ta'un tu dahsyat ataupun tak. Hasil tu, Allah hantar ta'un kepada Bani Israel ni. Dalam riwayat tu mengatakan 70,000. Dalam riwayat lain kata 100,000 manusia daripada kalangan Bani Israel mati dalam tempoh tak sampai 1 hari. Sampai Nabi Daud minta balik doa, ya Allah, minta supaya doa ta'un ini dihentikan. Setelah hilang ta'un, Nabi Daud pun berkata, Allah telah merahmati kalian, justru syukurilah dia sebanyak dia menguji kamu. Maka Nabi Daud AS pun mula membina Masjidil Aqsa yang kemudiannya disempurnakan binaannya oleh anak baginda Sulaiman alaihi assalam. Kalau kita perasan, Nabi-Nabi dulu ni, kan dalam Quran pun cerita kan, mereka selalu bila dah tak tahan, mereka akan minta supaya Allah bagi azab kepada kaum dia. Nabi Muhammad tak. Dia tak minta disegerakan azab, melainkan pada certain situasi lah. Yang macam kita berlaku peristiwa doa kunut ketika sahabat Nabi dikhianati Bani Zakwan, Bani Ra'il. Nabi minta kunut nazilah supaya mereka itu diazab. Dalam certain situasi, dalam kebanyakan situasi, Nabi SAW tidak memohon azab untuk kaum ataupun umat dia. Okey. Jadi ini adalah riwayat. Sebahagian daripada riwayat lain pula Ibn Hajar bawa daripada hadis yang mursal. Tapi Ibn Hajar bagi tahu sanad dia kuat daripada riwayat At-Tabari dalam kitab tafsir dia. Dan juga dinukilkan dari Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim ni Ar-Razi. Ar-Razi ni nisbah kepada Rai, satu tempat, satu bandar di Dailam, iaitu sekarang ni berada di sebahagian daripada bandar Tehran. Tehran besar. Ibn Abi Hatim Ar-Razi meninggal tahun 327. Dia ada juga kitab yang dinamakan sebagai Tafsir Quranil Azim Musnadan an Rasulillahi wa sahabati wa tabi'in. Iaitu kitab ni terbit sebanyak 10 jilid di Riyadh sekarang. Kemudian Ibn Hajar nukilkan daripada Ibrahim Al-Harbi, seorang ulama hadis terkenal daripada Baghdad, meninggal tahun 285 Hijrah. Dia ada kitab Gharibul Hadith. Ini mungkin tak ramai yang tahu. Ramai tahu Gharibul Hadith, Ibn Al-Athir. Tapi sebenarnya Ibn Hajar dia ada Ibrahim Al-Harbi ni dia ada kitab Gharibul Hadith yang sekarang ni diterbitkan di Ummul Qura sebanyak 3 jilid. Okey, Ibn Hajar dia nukilkan daripada sumber-sumber ni tentang kisah keingkaran Bani Israel kepada Nabi Musa. Banyak sangat. Dia kata dari riwayat ni 5 azab Bani Israel dah diazab 5 kali sebelum ni. Tapi masih lagi degil, masih lagi tegar. Iaitu pada dibawa ayat yang Allah sebut dalam suratul A'raf. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَّفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Yang bermaksud, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan. Ni azab yang Allah hantar kepada Bani Israel sebelum ni. Allah pernah hantar kepada mereka taufan, pernah hantar belalang, pernah hantar kutu, pernah hantar katak, pernah diazab dengan darah sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata. Maka mereka juga tetap berlaku sombong, takbur, menjadi kaum yang derhaka. Dan apabila azab tersebut menimpa mereka, mereka merayu, wahai Musa, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman. Dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu. Bani Israel yang minta. Selalu bila azab dah turun, minta, ya Allah, tu khalas, kami insaf, kami bertaubat. Minta supaya azab tersebut dia pergi. Tapi Allah bagi tahu, setelah Allah angkat azab tu daripada mereka, dia orang kembali pada asal. Tiba-tiba dia orang pun mungkir janji
Daripada kata kami insaf, kami tak mau dah ulang dosa ni, buat balik. Itu sifat Bani Israel. Jadi Ibnu Hajar dibawakan beberapa riwayat yang menyokong tafsiran azab tersebut adalah ta'un, dan riwayat mengisahkan tentang beberapa peristiwa ta'un yang menimpa Bani Israel di zaman Nabi Musa. Antaranya dalam riwayat At-Tabrani, ketika Nabi Musa tiba di kawasan Bani Kan'an, masa tu Nabi Musa datang dengan kaumnya. Jadi ketika itu Bani Kan'an ni dia nak cuba, diingatkan Nabi Musa Bani Israel ni musuh. Jadi dia kata kita cuba goda Bani Israel ni dengan wanita. Jadi dia disediakan wanita-wanita cantik, dia pun hantar wanita-wanita ni kepada VIP Bani Israel masa tu. Masa tu antara Bani Israel punya VIP nama dia Zimri bin Sya'um, daripada keturunan Syam'un bin Yaqub. Yaqub ni asal usul kepada Bani Israel. Nabi Yaqub al-Syam'un ni adik-beradik kepada Nabi Yusuf. Diingkar kepada Nabi Musa dan dia tergoda. Dia orang ni dah tak tahan tengok wanita cantik tu. Jadi bila Nabi Musa larang pun, dia orang kata, "Fawallahi la nuti'uka fi hadha." Kami demi Allah kami tak nak taat pada kamu dalam bab ni. Khalas, tergoda dah. Jadi sampai kan dia orang berzina dengan wanita Kan'an tersebut. Kemudian dengan itu Bani Israel ditimpakan oleh Allah dengan wabak ta'un sehingga puluhan ribu yang mati ketika itu. Okay. So daripada bab yang pertama ni kita boleh simpulkan, yang pertama sekali, ta'un ni dia adalah azab yang Allah timpakan kepada umat terdahulu, specifically bermula daripada Bani Israel. Tetapi kesan daripada azab itu masih lagi wujud sampai kepada hari ini. Dan dia menjadi rahmat bagi orang beriman, yang itu kita akan ulas tak lama lagi. Sekarang ni kita masuk kepada bab yang kedua. Okay, bab yang kedua ni menarik. Kat sini saya nak, sebab ramai orang bila dalam musim-musim wabak ni, dia banyak nukilkan hadis-hadis ta'un. Kan? Kita nukilkan hadis wabak, orang yang kisah-kisah sejarah daripada zaman Umar bin Khattab, hadis-hadis berkaitan ta'un, orang yang sabar dengan ta'un, orang yang mati syahid dengan ta'un. Tapi apa maksud ta'un? Yang ini saya nak ajak kepada semua untuk nak renung, dan saya nak, kalau kata ada daripada kalangan yang menonton ini daripada kalangan doktor perubatan ataupun yang ada background tentang ilmu perubatan, mungkin boleh kongsikan bersama sebab saya nak tahu. Okay? Sebab normally ta'un yang kalau kita, yang istilah doktor-doktor perubatan tahu sekarang, ta'un yang kita semua faham. Secara umum orang faham ta'un ni sakit perut. Ta'un ni sakit perut. Dia adalah, tapi dari segi saintifik, ta'un ni adalah daripada bakteria yang dinamakan sebagai Vibrio cholera, ataupun penyakit ta'un ni bahasa saintifik dia juga kolera. Tapi kalau kita tengok simptom-simptom ta'un yang diceritakan dalam istilah perubatan sekarang, gejala dia timbul daripada biasanya tempat kawasan yang tidak higien, air yang tercemar, udara yang tercemar, dia tandas, tak dijaga. Ta'un ni datang daripada situ, mengakibatkan kita akan cerit-berit, sakit perut. Tengok ada yang dehydrate sampai tahap teruk, dia boleh kacau peredaran darah kita sampai dia boleh efek buah pinggang. Yang itu dia boleh mengakibatkan maut. Tapi kalau kita tengok ta'un yang ni, basically dia merujuk kepada orang yang sakit perut, cerit-berit, muntah, akan dirawat pun dengan dia akan diberikan air, mungkin antibiotik juga, sebab dia daripada bakteria. Kita tak dengar ta'un yang ada sekarang ni adalah satu penyakit berjangkit. Macam virus sekarang ni yang kita bersentuh, kita kena pakai sanitizer lah apa semua. Tetapi ta'un yang ada dalam istilah perubatan sekarang, setahu saya, betulkan saya, dia tak berjangkit begitu. Tapi dia siapa yang makan ataupun jamah, dia benda yang masuk perut, benda tu dah tercemar, yang itu mungkin bakteria tersebut boleh menjangkiti seseorang. Tetapi ta'un yang diceritakan di dalam hadis, sekejap lagi kita akan cerita tentang kelebihan-kelebihan ta'un yang ada dalam hadis Nabi SAW. Ta'un yang ada dalam hadis, ta'un yang berlaku pada zaman ulama-ulama terdahulu, pada zaman Khalifah Umar, pada zaman Khalifah Umayyah wa Abbasiyah, mana dulu ni yang diceritakan sampai berpuluh ribu mati ni. Termasuk pada ta'un pada zaman Ibn Hajar.
Saya melihat dia ta'un yang lain. Dia bukan ta'un yang kita faham ni sekarang. Ta'un yang sakit-sakit perut ni. Sebab ta'un yang ada sakit-sakit perut ni, dia tak efek kulit. Dia hanya dari bahagian penghadaman kita yang tercemar tu. Tapi bila tengok Ibn Hajar, bila dia dalam bab kedua ni, dia nak ta'rifkan definisikan tentang definisi ta'un. Saya dapati dia berbeza dengan ta'un sekarang ni. Sebab Ibn Hajar dinukilkan daripada ulama'-ulama' perubatan, termasuk Ibn Sina. Ibn Sina ni tokoh perubatan. Jadi dinukilkan juga daripada ulama' Islam lain seperti Al-Ghazali dan ramai lagi, yang mana simptom ta'un yang diceritakan dalam hadis dan juga dalam peristiwa-peristiwa itu berbeza. Dia macam bukan ta'un yang kalau kita search ta'un, penyakit ta'un, sakit-sakit ta'un sekarang ni lain. Ta'un yang Nabi bagi tahu dia syahid. Sebab tu kita kena faham betul. Jangan terus ambil tampan. Ta'un yang kita baca dulu, dia ada unsur macam virus. Dia berjangkit. Sehari ribuan orang mati. Kalau tak berjangkit benda tu, susah nak ribuan orang mati, melainkan semua yang ribu-ribu tu mungkin makan, minum daripada sumber yang sama, yang tercemar. Jadi, dalam chapter pertama bab kedua ni, Ibn Hajar simpulkan bahawa ta'un ni ada 4 jenis. Okay, ta'un ni dia ceritakan balik sebab dia bawa lah pandangan-pandangan tu semua. Yang pertama jenis yang ta'un ni, dia sebenarnya simptom dia ada elemen ketumbuhan di celah-celah anggota. Ta'un diceritakan dia akan keluar macam daging-daging dekat celah-celah jari. Dia akan keluar dekat celah leher, dekat mungkin celah peha, dekat celah mana-mana celah-celah ni. Dan boleh jadi juga ditumbuh di mana-mana. Dia macam ada something explode from inside. Dan ta'un ni juga dia penyakit maut. Walaupun ta'un yang kita faham sekarang ni, dia kalau tak dirawat, dehydrate, dia boleh mati juga. Tetapi ni pandemik yang merebak too fast dan mengakibat kematian yang besar dalam masa yang cepat. Sebab tu kalau kita tengok hadis tadi, Bani Israel tu tak sampai 1 hari mati bila dah kena penyakit ni. Penyakit ni deadly virus. Dan yang keempat, dia boleh, ta'un zaman tu dimakan anggota seakan macam penyakit kusta. Sebab Ibn Hajar dibawa riwayat nukilan-nukilan yang mengatakan atau pandangan yang kata bahawa ta'un dulu ni macam kusta. Dimakan anggota dan boleh jatuh anggota daging-daging kita ni. Inilah ta'un yang menimpa pada zaman tu. Inilah ta'un yang dalam hadis Nabi SAW bagi tahu mereka ini syahid. Kalau ta'un sekarang, yang kita faham ta'un sekarang ni, dia tak adalah sampai kata mengalir darah, betul. Saat lagi kita akan bagi tahu hadis yang lain yang akan jelaskan dia lebih clear. Sebab ta'un dulu ni berdarah. Dia macam ada luka. Dari dalam ada, daripada luar ada, muntah darah, muntah cacing. Dan dia ada luka yang mengalir kat luar ni. Dia rosak kulit. Ta'un yang kita faham sekarang ni, ta'un tu tak makan kulit. Ta'un ni yang kita kata ta'un zaman ni dulu ni. Ini ta'un yang makan kulit, yang teruk. Sebab tu dia macam satu wabak yang mengerikan pada zaman tu. That's why kita kena spesifikkan ta'un dan wabak. Tak semua wabak itu ta'un. Tetapi ta'un itu sebahagian daripada wabak. Kat situ saya perasan ada orang bila ditranslate ke hadis, disebar ke hadis. Misalnya ada orang translate ke hadis riwayat Ahmad. Tentang ganjaran orang yang tinggal di rumah dia, bersabar di atas wabak. Dia terjemah bersabar di atas wabak. Dalam keadaan yang sabar, mengharapkan ganjaran daripada Allah, dia dapat syurga. Jangan terjemah wabak. Sebab wabak tu terlampau umum. Sebab dalam hadis Nabi pakai lafaz ta'un. Siapa yang bersabar dengan ta'un. Terjemah ta'un. Jangan terjemah wabak. Sebab wabak ni luas. Dia boleh tergolong ta'un boleh dan penyakit yang lain pun boleh. Tetapi ta'un ni ada satu penyakit spesifik khas yang mengerikan. Kalau kita sebut penyakit kusta, semua orang takut. Macam itulah. Itulah
dekatnya penyakit taun dengan penyakit kusta tersebut. Sebab tu dalam chapter yang kedua, dalam bab yang kedua ni, dalam lebih kurang 8 muka surat, Ibnu Hajar dia bincangkan bab taun ni lebih khusus daripada wabak. Sebab kita nak, bila tibanya COVID-19 ni, ada orang cuba kaitlah, dikaitkan COVID-19 terus direct dengan misal kata hadis-hadis pasal taun, tentang wabak secara umum. Sampai ada yang kata wabak tak masuk Madinah. Siapa kata wabak tak masuk Madinah? Itu salah. Yang ada dalam hadis yang tak masuk Madinah taun. Tapi kena faham taun yang mana? Taun sakit perut ni ke? Taun yang kita cerita tadi tu. Taun yang very deadly. Apa sakit ni? Yang itu kita nak faham. Jadi taun ni dia lebih khusus daripada wabak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada cerita tentang di Madinah ni ada gerbang. Kita tak nampak. Dan di gerbang Madinah ni ada malaikat yang menjaga dari masuknya taun dan dajjal. Dajjal dan taun tak boleh masuk Madinah. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, Aisyah radhiyallahu anha, dia ada bagi tahu bahawa Madinah ni dulunya kawasan yang banyak wabak. Dalam lafaz hadis tersebut, qadimnal madinata wa hiya awba'u ardillah. Kami ni datang ke Madinah, maksudnya ketika kami berhijrah ke Madinah ni, Madinah ni antara kawasan yang paling, bumi Allah yang paling banyak wabak. Dalam hadis tersebut Bilal bagi tahu, Bilal ada sebut Allahumma al'an Syaibata bin Rabi'ah wa Utbata bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, laknatlah Utbah, laknatlah Umayyah, sebagaimana mereka ini mengeluarkan kami, menghalau kami daripada tanah kami sampai ke tanah yang wabak ini. Madinah dulu adalah tempat yang banyak wabak. Jadi nak kata wabak tak boleh masuk Madinah, Madinah masuk wabak. Sebab wabak ni luas. Taun sebahagian daripada wabak. Wabak ni macam pandemik. Something yang boom, mengakibatkan kematian yang besar, jangkitan yang begitu dahsyat. So, kita boleh kata tiada percenggahan antara hadis-hadis ni kerana taun dia lebih spesifik daripada wabak. Dulu, dekat Madinah ada demam hasil daripada some virus yang selalu buatkan orang sakit. Dalam hadis Nabi SAW, dipilih demam. Tadi kita dah sebutkan, dipilih demam untuk ditinggalkan di Madinah berbanding taun. Dan kemudian berdoa kepada Allah supaya dipindahkan demam itu ke Juhfah. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kita juga ada dengar dalam kisah Uraniyin. Uraniyin ni orang tahulah rumusan ni hadis kencing unta tu. Dalam Bukhari dan Muslim juga disebut bahawa inna hadhihi ard wabi'ah. Sesungguhnya Madinah ni adalah bumi wabi'ah, ni maksudnya bumi yang banyak wabak. Dalam riwayat lain sebut orang-orang ni yang dijangkiti wabak ini badan dia lemah dan bertukar menjadi kekuningan. Kekuning-kuning maksudnya some kind of wabak yang saya pun tak tahu nama dia apa kita nak sebut. Bukan demam kuning baby je kan. Dan kemudian dari segi peristiwa sejarah pun, Madinah pernah berlaku satu wabak besar pada zaman Umar sampai menyebabkan kematian yang besar. Hadis ni ada disebut dalam Sahih Bukhari, yang mana ketika itu Abu Aswad Ad-Du'ali, ni orang yang belajar bahasa Arab ni semua tahulah nama ni. Abu Aswad Ad-Du'ali menceritakan tentang macam mana wabak besar ketika dia sampai di Madinah masa tu di zaman Umar. Masa tu tengah berlaku wabak yang mengakibatkan kematian yang banyak. Jadi kesimpulannya untuk kita tahu bahawa wabak ini bukan semestinya taun. Dia boleh jadi penyakit lain, wabak lain. Sekarang ni wabak COVID-19. Sebelum ni mungkin ada wabak lain. Wabak SARS sebelum ni kan. Kita ada wabak-wabak yang lain lah. Taun sebahagian daripada wabak. Jadi taun tu wabak tak semestinya taun. Sebab tu Ibnu Hajar rahimahullah dia kata, وَلَا يُعَارِضُ هَذَا الدُّعَاء بِرَفْعِ الْوَبَاءِ عَنْهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقَعَ بِهَا نَادِرًا وَأَمَّا الطَّاعُونُ فَلَمْ يُنْقَلْ قَطٌّ أَنَّهُ وَقَعَ بِهَا مِنَ الزَّمَانِ النَّبَوِي إِلَى زَمَانِنَا هَذَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Ibn Hajar beritahu hadis ni tak ada bercanggah sebab bila Nabi minta taun tak masuk Madinah, bukan bermaksud wabak tak masuk Madinah. Wabak lain boleh masuk Madinah. Benda ni jaranglah berlaku. Tapi taun ni tak pernah dinukilkan sekali pun
daripada zaman Nabi sampai kepada zaman kita, zaman Ibnu Hajar ni, dan termasuk zaman kita, ta'un tak pernah masuk Madinah, walillahil hamd. So Ibnu Hajar dijelaskan lagi tentang sebahagian hadis yang menyebutkan ta'un dengan kata ganti wabak, kerana ta'un ni sebahagian dari wabak yang keduanya menyebabkan kematian yang besar. Iaitu kadang-kadang disebutkan ta'un ni dengan wabak, kadang-kadang disebut wabak ta'un ni sebab dua-dua ni biasanya membawa satu kematian jumlah yang sangat besar. Cuma ta'un disebut lebih spesifik kerana ia boleh disebabkan ta'nul jin. Yang ni akan membezakan ta'un yang kita akan spesifikkan. Orang tanya kan, ta'un COVID-19 ni sama ke tak? Ini sekejap lagi kita cerita. Ta'un ni dia ada kaitan dengan tikaman jin. Tikaman jin. Ni semua ada dalam hadis Nabi. Ni bukan cerita teori-teori konspirasi ke apa. Ni semua daripada hadis Nabi SAW. Barangkali sebahagian informasi ni adalah sangat baru bagi kita. Kita akan sebut lepas ni. Bila kita sebut tentang tikaman jin, juga tidak bercanggah dengan faktor saintifik. Sebab saintifik juga boleh disebabkan oleh bantuan jin yang kita tak mampu capai dengan akal dan mata kita. Sakit, virus, maybe. Kita tak tahu. Dia adalah makhluk Allah. Kita tak nampak macam mana virus itu dibawa. Sama ada malaikat yang membawa. Tetapi ta'un ini, Nabi bagi tahu dia adalah tikaman jin. Iaitu jin memainkan peranan besar yang menyebarkan ta'un. Jangan. Saya pernah dengar juga ada video-video setengah penceramah ni, dia suka kaitkan semua wabak ni. Wabak ni dia kata semua daripada jin. Kita tak berani nak cakap semua wabak ni adalah ada kerjasama jin. Sebab Nabi tak sebut. Dan benda-benda yang ilmu-ilmu ghaib, benda-benda ghaib ni, kita hanya boleh percaya apa yang nas daripada Quran dan hadis sebut. Bukanlah dengan kepala akal kita macam tu. Bila disebut Nabi tentang ta'un, ta'un ni adalah ta'nul jin, kita kena faham bahawa Nabi sebut tentang ta'un. Bukannya nak cakap pasal wabak-wabak semua ni. Specifically ta'un. Dan dalam hadis lain Nabi sebut ta'un yang macam mana? Apa tu ta'un? Ta'un yang mana jin ni semua ada peranan dia. Sains tak boleh nampak. Mungkin mungkin jin ni yang mainkan peranan, yang masukkan benda tu semua dalam badan kita, yang kemudian bawa efek. Wallahu alam, kita tak tahu macam mana jin tersebut memainkan peranan. Tapi sekejap lagi akan dibincangkan dalam satu chapter yang khas berkaitan dengan ta'un ni adalah tikaman daripada jin. Ibnu Hajar juga dalam chapter ni dia sangkal ta'un ni berpunca daripada udara yang tercemar. Zaman tu teknologi perubatan ni tak begitu maju lagi. Ada yang kata ta'un ni tersebar daripada udara. Tapi Ibnu Qayyim dia sanggah. Sebab dia kata negeri paling bersih udara dan air pada zaman dia pun terkena ta'un. Kalau zaman kita ni, tak silap saya dalam tahun 2000, tahun lepas lah, tempat ataupun bandar yang paling udara dia dinobatkan paling bersih sekali, Hamburg, Jerman. Sahabat saya ada seorang tu selalu pergi Hamburg, Jerman ni. Dia selalu hantar gambar makan kebab ataupun shawarma kedai Turki dekat Jerman. Hamburger. Kedua Halifax dekat Canada. Yang ketiga setahu saya Zurich, bandar Zurich di Switzerland. 3 top 3 bandar yang mempunyai kualiti udara yang paling bersih. Ibnu Qayyim juga sanggah. Dia kata kalau peristiwa ta'un ni disebabkan udara, nescaya semua orang akan terkena sebab yang berdekatan ni dia hidup udara yang sama. Tetapi dalam kes pada zaman tu ada orang yang tak kena. Duduk rumah sebelah pun tak kena. Kadang-kadang satu rumah, tetapi sebahagian keluarga kena ta'un, sebahagian lagi yang tak kena. Begitu juga kalau dia disebabkan udara, maka dia akan berpanjangan lama. Sedangkan ta'un ni datang dan pergi, dia ada musim ni, datang dan pergi. Dan masa tu ta'un yang jenis ni tak ada penawar. Dan kalau ada doktor-doktor yang boleh bagi tahu ni penyakit apa sebenarnya, pada apa nama di zaman sekarang ni, mungkin bagi tahu. Dan saya yakin ta'un yang dimaksudkan dalam hadis dan peristiwa zaman dulu ni, yang dibincangkan para ulama ni, bukan ta'un sekarang. Bukan ta'un yang kita faham sekarang ni, kolera. Okey, kemudian kita pergi kepada chapter yang ketiga. Masih lagi dalam bab yang kedua. Dalam sekitar 12 muka surat, Ibn Hajar dia ceritakan tentang hadis tadi kita bagi tahu tentang tikaman jin. Hadis berkaitan ta'un ini Nabi SAW sebut
wakhazu jin. Dalam riwayat Ahmad, Abdul Razak, lain-lain, dia kata Nabi SAW sebut fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Kehancuran umat aku ini dengan ta'an dan ta'un. Ta'an ni tikaman. Ta'an ni maksudnya perang lah. Serta riwayat sebut qital, peperangan. Wat-ta'un, ta'un ni penyakit ta'un. Sahabat, okey, ni bukti bahawa zaman tu dia pun tak tahu ta'un tu apa. Sahabat tanya, kami tahu ta'un, kami tahu ta'an tu apa? Berperang. Sebab zaman berperang orang semua tahu. Ta'un, dia tanya apa itu ta'un? Nabi sebut at-ta'una wakhazu a'da'ikum minal jin wa fi kullin syahadah. Ta'un itu adalah tikaman musuh kamu daripada kalangan jin dan kedua-duanya syahid. Iaitu orang yang meninggal fi sabilillah syahid, orang yang meninggal kerana ta'un juga adalah syahid. Dalam bab ini panjang lebar. Ibn Hajar hanya sebut pasal hadis-hadis ni je. Pasal hadis-hadis tentang tikaman jin dia membahaskan dari sudut riwayah. Kemudian dia cuba untuk nak sebut bahawa hadis ini berbentuk khabar dan bukan doa. Sebab start lagi dia ada perbahasan lain pula berkaitan dengan hadis ni. Apa maksud Nabi kata kehancuran umat aku ini dengan perang dan ta'un? Sebab adakah ia doa daripada Nabi ataupun ia hanya mengkhabarkan sesuatu yang akan berlaku dari sudut mukjizat. Yang ini Ibn Hajar akan bahaskan dalam bab ataupun chapter yang seterusnya, sekitar 10 muka surat. Chapter yang seterusnya iaitu kesinambungan daripada bab sebelum dia, berkait itu muskil, satu kemuskilan. Sekiranya hadis tersebut sahih, dia kata, kalau hadis tadi tu, hadis riwayat Ahmad tadi tu, bagi tahu kehancuran umat aku ni adalah kerana perang dan ta'un. Realiti dia tak ramai yang mati sebab tu. Ramailah mati, tetapi majoriti taklah mati disebabkan peperangan dan ta'un. Jadi macam mana hadis ni? Muskil. Orang boleh pertikai hadis ni kalau kita tak jawab. Dalam bab ni sekitar 10 muka surat Ibn Hajar menukilkan pelbagai pandangan, sampaikan ada satu pandangan yang dilihat sangat takalluf, sangat over lah. Sangat over. Sampai ditafsirkan ta'un ni, maksud dia is dimaksudkan dengan angin akhir zaman. Sekejap, macam mana live Insta ni dia mati pula. Okay, saya hidupkan dulu. Okay. Live baru untuk Insta. Okey, dia akhir zaman, ada yang kata sebab akhir zaman nanti Nabi bagi tahu akan berlaku malhamah, perang yang sangat besar. Dan di akhir zaman nanti orang beriman akan dibawa oleh angin yang datang daripada segala tempat, masa tu meninggal. Semua orang-orang beriman meninggal. Hanya tinggal orang-orang yang tidak beriman yang kiamat akan dibangunkan. Mereka akan merasai hari kiamat ni akhir ni. Ada yang sampai tafsirkan bahawa perang tersebut adalah malhamah tersebut, yang ketiga zaman tu ramai orang akan mati. Nabi gambarkan malhamah akhir zaman ni sangat dahsyat. Daripada 100 orang, seorang je hidup. Kemudian ada juga yang sebut sampai ta'un ni angin akhir zaman tu lah yang ambil nyawa orang yang beriman. Cuma Ibn Hajar dia disanggah sikit tafsirannya. Kemudian dia bawa lagi beberapa kemungkinan, kebarangkalian bila mana Ibn Hajar kata boleh jadi juga hadis tadi itu, iaitu Nabi bila doa kehancuran umat aku ni dengan perang, pembunuhan dan juga ta'un, boleh jadi juga adalah satu bentuk. Tetapi ada satu bentuk doa yang mana doa tersebut dalam bab al-am alladhi urida bihi al-khusus. Doa ni sebut umum, tapi dia maksud dalam tu kehancuran umatku. Siapa umatku itu? Yang Nabi maksudkan kelompok khas daripada kalangan sahabat dia. Ataupun kelompok terbaik pada zaman dia, sahabat lah, ataupun kelompok-kelompok yang tertentu. Maksudnya certain umat sahaja. Tapi tak juga, sebab kebanyakan sahabat tak meninggal ta'un ataupun peperangan. Okey, boleh jadi juga termasuk dalam sebahagian doa Nabi. Maksudnya fana ummati, kemusnahan umat aku ini bukannya khabar, tetapi dia bermaksud doa Nabi SAW. Nabi doakan supaya umat dia ramai yang mati disebabkan peperangan ataupun ta'un. Tetapi bila realiti dia tidak sedemikian, boleh jadi juga doa Nabi yang ini tidak dimakbulkan oleh Allah, sebagaimana
kita pun pernah baca dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW pernah doa supaya umat dia ni tak berperang sesama sendiri dan tidak berpecah. Allah tidak makbulkan doa yang tu. Sebab tu kita hari ni duk suka bergaduh je kan. Tengok sahabat kita buat salah sikit, bam, hentam. Asal boleh gaduh, buat apa kita berdamai. Okey, boleh jadi juga umatku dalam hadis tersebut bermaksud semua, kul. Dan juga sebahagian, ba'd pada masa yang sama. Iaitu dia bukan maksud umat daripada zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Tetapi boleh jadi semua umat pada sesetengah zaman atau tempat sahaja. Kalau boleh fahamlah. Mungkin semua umat pada abad sekian. Semua umat pada negara sekian. Ataupun pada akhir zaman nanti semua orang beriman pada zaman itu. Yang mana dia maksud dia semua umat pada zaman tu, tapi dia sebahagian daripada umat secara global lah. Boleh jadi juga dia merupakan doa umat baginda mendapat syahid. Nabi SAW boleh jadi juga dia nak doakan supaya umat dia mati syahid. Sama ada mati syahid dengan peperangan ataupun mati syahid dengan ta'un. Ini disokong oleh riwayat doa Abu Bakar masa dihantarkan tentera dia pergi ke Syam. Dinukilkan oleh Abu Bakar Razi dalam Ahkamul Quran. Dia pernah doakan tentera dia mati tak dalam peperangan, mati sebab ta'un. Dan dalam riwayat Ibn Abi Dunya, masa peristiwa ta'un terjadi di Kufah. Ni di Kufah pada zaman tu, bukan zaman sahabat, tahun 50-an hijrah macam tu, pernah berlaku ta'un dahsyat di Kufah. Mughirah bin Syu'bah pun risau masa tu. Dia kata, azab Allah dah sampai, keluar semua daripada Kufah. Tapi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata, akan tetapi seorang hamba Allah yang saleh, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, pernah mendoakan, Allahumma ta'nan wa ta'unan fi mardatik. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka, iaitu tentera-tentera yang diutuskan itu, mati syahid dalam peperangan fisabilillah, ataupun mati kerana ta'un, yang dua-dua ni dalam keredaan Allah Azza wa Jalla. So riwayat ni seolah-olah macam menyokong tafsiran umat dalam hadis tadi tu sebagai para sahabat, tapi Ibn Taymiyah dia tolak pandangan ni. Dia kata kalau kita tafsirkan umat ni dengan para sahabat, menyebabkan kita akan kena tafsirkan kalimat umat dalam hadis-hadis yang lain pun kita kena terjemahkan sebagai sahabat, which is dia kata tak begitu tepat. Okay, so itu dalam chapter keempat yang dibahaskan tadi. Dalam chapter yang kelima, Ibn Hajar membahaskan tentang lafaz hadis wa khazu a'daikum, iaitu tikaman daripada musuh kamu. Yang ini dibahaskan dalam sekitar 18 muka surat. Dibahaskan tentang aspek riwayat hadis dari segi riwayahnya, dari segi dirayahnya, dia cerita pasal hadis yang sebut jin ni sebagai saudaranya, dia cerita pasal orang Arab dulu pun sebut ta'un sebagai panahan jin. Macam mana kita nak memahami kalimah saudara dan musuh pada masa yang sama. Kemudian diceritakan maksud wa fi kullin syahadah, bila Nabi kata kedua-duanya, orang yang mati kerana ta'un dan dalam peperangan ini mendapat syahadah, disebut tentang macam mana orang yang fasik. Dia kata, Ibn Hajar kata, orang yang fasik kalau mati sama ada dalam peperangan ataupun dalam kerana ta'un, dia kata dia tak syahid begitu. Dia tak dapat darjat syahid yang tinggi. Berdasarkan kepada ayat surah Al-Jathiyah, Allah Azza wa Jalla sebut, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati? Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan, sangkakan itu. Tapi ada juga kebarangkalian, termasuk, maksudnya boleh jadi juga orang yang fasik, orang yang banyak melakukan dosa kecil ataupun orang yang buat dosa besar. Wal'iyadzubillah, harapnya kita semua tak termasuklah dalam golongan tu. Boleh jadi juga, boleh dapat syahadah kalau mati kerana ta'un ataupun di battlefield, sebab Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, at-ta'una syahadatun likulli muslim. Ta'un itu adalah syahid bagi semua orang Islam. Tetapi tak bererti syahid
itu satu level. Sebab syahid ni ada banyak level. Ada atas, ada yang bawah. Itu juga ada riwayat dia. Dan kemudian Ibn Hajar dia ada bahaskan bahawa orang yang syahid ni diampunkan semua dosa dia kecuali hutang. So hutang ni lah yang akan menyekat orang syahid. Dahsyat. Syahid ni dah kira dahsyat. Syahid ni kalau Allah kurniakan kita syahid ni, Masya Allah, dia boleh cross dosa-dosa kita ni, hamba Allah yang banyak buat dosa. Tapi hutang ni boleh overrule, sekat balik. Sebab tu kita jangan ambil mudah soal hutang. Jangan ambil mudah kita duk pinjam duit orang tak bayar balik, buat-buat lupa. Kita buat mudah je, kita pinjam, lepas tu kita tak ambil berat sampai kita terlupa. Nabi SAW sangat tekankan dalam bab ini. Sampai ada dalam kes Nabi SAW tak mau imamkan salat sahabat dia mati dalam keadaan berhutang. Sampaikan ada sahabat lain yang bayarkan hutang dia. Jadi yalah, kalau orang-orang yang buat pinjaman masa sekarang walaupun 6 bulan diberikan tangguhan oleh kerajaan, jangan buat-buat lupa pula lepas 6 bulan nanti tak mau bayar. Sambung balik bayar. Jangan ambil mudah lah soal hutang ni. Kemudian dalam chapter ini juga Ibn Hajar dibawakan satu kemusykilan lain dari yang dinukilkan daripada Subki. Dia kata kalau hadis ini sahih, nescaya ta'un tidak datang pada bulan. Maksudnya hadis yang kata bahawa kalaulah ta'un ni, tikaman jin ni sahih. Dia kata ada orang akan kata masa Ramadan macam mana? Masa Ramadan maksudnya tak boleh kena ta'un lah. Kerana syaitan ketika itu ditambat. Kan dalam hadis kata idza jaa Ramadan suffidatis syayatin. Syaitan-syaitan tu akan ditambat. Tapi dia kata realitinya berlaku banyak kes-kes ta'un pada bulan Ramadan. Ibnu As-Subki ni kemudian dijawab balik syubhah ni. Dia kata bukan bererti syaitan itu ditambat. Maksudnya dia tak boleh menggoda, dia tak boleh kacau, sebab tambatan itu mungkin bermaksud hanya tambatan daripada menggoda amalan Bani Adam, ataupun dia hanya merujuk kepada sesetengah. Dalam riwayat ada begitu maradatus syayatin, iaitu daripada taiko-taiko syaitan saja yang ditambat. Ataupun sifat-sifat puasa yang boleh dia cakap baliklah, mungkin ada orang dia ada sifat puasa yang boleh menghalang syaitan. Sifat apa yang boleh menghalang syaitan, iaitu orang yang berpuasa betul-betul imanan wahtisaban. Siapa yang Nabi kata man sama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan penuh pengharapan untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Inilah sifat-sifat puasa yang boleh menghalang syaitan daripada menggoda dia. Dan kita boleh saksikan Ramadan juga kejahatan banyak berkurangan. Okey. So itu dalam chapter 5 daripada bab ke-2 tadi. Okey, dalam chapter yang ke-6 dia sebut bahawa dalil, dan bab ni tak panjang sangat, dia cerita dalam 3 muka surat. Dia kata dalil bahawa jin boleh menjajah atau goda menyerang manusia pada bulan Ramadan dan selainnya dibawakan riwayat, contohnya hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW ketika beriktikaf Ramadan. Kalau kita ingat kisah dalam Bukhari ni, Nabi SAW tengah iktiraf bulan Ramadan di satu waktu yang gelap malam hari. Kemudian ketika itu salah satu isteri baginda Safiyah binti Huyai datang nak ada hajat lah, nak bertanya kepada Nabi, bersembang dengan Nabi jap. Dalam waktu yang gelap tersebut, Nabi kemudiannya keluar temankan Safiyah, hantar Safiyah balik rumah. Tapi dalam keadaan yang gelap masa tu, zaman tu mana ada lampu-lampu jalan kan. Tiba-tiba ada 2 orang sahabat Nabi SAW yang macam dia macam usah pelik je. Mungkin ada was-was lah. Ada syak sangka buruk ke. Sampai Nabi SAW dia faham. Dia kata, ta'al. Dia kata, relax. You berdua, relax. Kemari. Ni cuma Safiyah. Dia bagi tahu ni isteri dia. Janganlah sangka buruk macam-macam. So maksudnya ketika itu i'tikaf. Maksudnya pada bulan Ramadan. Jadi itu menunjukkan. Kemudian Nabi SAW sebut, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan ni dia boleh berlari ni, mengalir dalam kita punya saluran darah ni. Dan itu juga yang sometimes sakit-sakit kita ni kadang-kadang disebabkan jin-jin, syaitan ni. Kita tak boleh nampak lah daripada pandangan mata kasar kita tak nampak. Tetapi kita boleh nampak kita tak nampak macam mana syaitan mengalir dalam darah kita ni sampai dia boleh membawa kepada kita sakit macam-macam. Dan kita pun banyak dengar kadang jenis sakit
yang mana tiba-tiba bila mana jin tu keluar daripada badan kita, tiba-tiba kita sembuh balik, penyakit tu tersebut hilang. Jadi benda-benda macam ni adalah benda yang tak boleh dinilai dengan mata kasar ataupun saintifik. Tetapi dia ada aturan dan kitaran yang Allah telah tentukan. Yang mana adalah dia punya rule-rule yang kat situ, tapi kita tak boleh nampak dalam bab ni. So dalam hadis ni menjelaskan bahawa bulan Ramadan pun syaitan boleh menggoda kita sebenarnya. Dia bukannya totally lockdown. Bukannya bulan Ramadan ni tiba-tiba syaitan ni stay at home. No, syaitan pun, manusia pun ada syaitan-syaitan juga kan. Masa lockdown ni dia buat tak tahu je ni, melawan pihak berkuasa balik, membahayakan persekitaran, sengaja je nak lawan. Itu pun apa kata dalam surah An-Nas pun ada kadang-kadang begitu, minal jinnati wan nas. Ada juga syaitan daripada kalangan jin, ada juga syaitan daripada kalangan manusia. Kemudian diceritalah beberapa kisah dan athar tentang gangguan syaitan yang boleh menyamar jadi manusia, menyamar jadi makhluk yang boleh mengganggu manusia. Ada disebut dalam kitab Masaidus Syayatin yang dikarang oleh Ibn Abi Dunya. Okey, dalam chapter yang ketujuh ini, Ibn Hajar cerita tentang hikmah gangguan jin terhadap manusia dengan ta'un. Dinukilkan daripada Ibn Qayyim, dia kata manusia kita adalah, musuh kita adalah syaitan dari kalangan mereka. Manakala yang taat pula adalah saudara kita. Apabila manusia ingkar dari memusuhi mereka yang ingkar, maka jin menguasai mereka sebagai balasan, sebagaimana manusia menguasai dan menggunakan jin untuk melakukan kerosakan. Ta'un bagaikan serangan balas daripada pihak jin. Bagi orang mukmin yang ditimpa, ia merupakan rahmat, kafarah dan syahadah. Maksudnya manusia pun ada yang jenis mempergunakan jin. Jadi dia buat kerosakan-kerosakan ni semua macam seolah-olah menggunakan jin-jin ni. Dan kemudian ta'un ni juga boleh jadi salah satu daripada bentuk serangan balas daripada pihak jin. Itu tak saintifik, tak boleh nak proof macam mana dalam bentuk dia. Saintifik tu juga kadang-kadang adalah kitaran natural yang Allah telah tentukan, tapi boleh jadi juga kerana ia adalah daripada jin itu, menjadikan saintifik itu sedemikian rupa. Sebagaimana setiap daripada segala urusan di dunia ini ada malaikat yang Allah telah tetapkan untuk mengatur semua ni. Jadi benda ni semua bukannya semua sebab kita tengok saintifik, teori ni macam ni mesti jadi macam ni. Kalau teori ni jadi macam ni pun sebab ada pentadbiran daripada malaikat sendiri yang telah mendapat arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi katanya orang mukmin pun tak boleh selamat daripada ta'un. Sebab sebagaimana orang mukmin tak terselamat daripada serangan zahir musuh, begitu juga serangan ta'un yang tak boleh terselamat. Tapi ta'un baguslah, dia ada beberapa kebaikan. Okey. Dalam chapter yang ke-8 kemudian ni, dalam 20 muka surat, ini penting juga antara benda yang kita nak tahu. Iaitu Ibn Hajar disebutkan beberapa zikir-zikir, amalan-amalan pelindung daripada gangguan jin. Yang ni pentinglah untuk nak kita tahu pada musim-musim sekarang ni. Kalau tak, kadang-kadang amalan yang macam-macam yang tak ada berdasarkan daripada Quran Sunnah yang keluar kan. Sedangkan ada dalam hadis-hadis. Okey, saya sebutkan beberapa, semua cuba hadam, cuba ingat dan cuba amalkan semampu yang boleh. Dalam ni dibawa banyak riwayat dan kalau ada kelemahan pada sanad, Ibn Hajar akan jelaskanlah sama ada dia hadis tu mursal ke, dhaif, terputus ke dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali, antara amalan pelindung, zikir pelindung daripada gangguan jin. Sebab dia boleh, kalau jin membawa ta'un, maka dia boleh menyelamatkan kita daripada ta'un. Antaranya amalan membaca Fatihah dan Qul huwallahu ahad sebelum tidur. Yang mana dalam hadis tu bagi tahu kita akan terselamat. Siapa yang baca sebelum kita tidur, kita akan terselamat dari semua benda kecuali mati. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnad dia, tapi hadis ni dhaif. Kemudian ada hadis lain, amalan lain, syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Jadi ini semua boleh diamalkan. Baca kat rumah kita banyak-banyak Al-Baqarah. Tu yang paling malas kan. Sebab ada 2 juzuk, 8 muka surat. Jenuh nak baca 2 muka surat. Yang semua asyik baca Yasin. Bukan salah nak baca Yasin. Tetapi lebih tepat kalau tujuan kita nak jauhkan daripada syaitan-syaitan, jin-jin yang jahat ni, bacakan Al-Baqarah. Kerana itu lebih menepati sunnah Nabi dan lebih menepati fadilat yang kita nak capai tu.
Kemudian 2 ayat terakhir Baqarah. 2 ayat terakhir Baqarah. Jadi kita baca Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ayat akhir tu. 2 ayat terbaqarah ni kita baca, kalau kita baca 3 malam, maka rumah kita tidak didekati oleh syaitan. Yang ini ada hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kemudian jangan lupa juga untuk membaca 10 ayat daripada Baqarah. 10 ayat daripada Baqarah ni, dalam hadis ni sebut rumah tidak akan dimasuki syaitan sepanjang malam hingga subuh. Iaitu 4 ayat terawal Baqarah, ayat kursi, 2 ayat selepas dia dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Yang ini hadis daripada riwayat At-Tabrani tetapi sanad dia terputus. Kemudian kita baca ayat kursi sebelum tidur. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang membacakan ayat kursi sebelum tidur, dia akan sentiasa dalam peliharaan Allah dan tidak akan didekati syaitan sehingga subuh. Dan kemudian kita baca An-Nas dan Al-Falaq. Nabi pernah baca ketika sedang travel, masa tu angin kencang dan dikala gelap, yang sangat gelap, dalam hadis riwayat Abi Daud. Masa Nabi takut, dia takut ada gangguan daripada jin ataupun azab, kena dibaca. An-Nas Al-Falaq ni adalah pelindung yang hebat. 3 kul. Ini semua antara fadilat yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian antaranya kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sebut dia akan kalimah ini, siapa yang baca dia akan jadi pelindung daripada syaitan sepanjang hari. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita baca la ilaha illallah 10 kali selepas daripada salat fajar, sebelum kita bercakap apa-apa pun, dia akan jadi pelindung daripada keburukan syaitan. Hadis ni riwayat Tirmizi, merupakan yang dia kata hadis hasan gharib. Sama juga kita nak masuk toilet, tempat-tempat yang paling banyak syaitan ni, bacalah bismillah. Siapa yang baca bismillah, Nabi kata dia akan terpelihara auratnya daripada jin. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian siapa yang masuk masjid juga baca a'udzubillahil azim biwajhil qadim bi sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Nabi beritahu syaitan akan tak berani kacau dia sepanjang hari. Itu hadis riwayat Abi Daud. Dalam hadis riwayat Abi Daud yang lain, Nabi SAW beritahu kalau kita keluar rumah dan kita baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa yang baca, syaitan sebut dia tak berani nak kacau. Sebab Nabi kata hudita wa kufita wa wuqid. Kamu akan mendapat hidayah, mencukupi sebagai pelindung kamu dan kamu akan terpelihara. Kemudian siapa yang masuk rumah, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Banyak lagi, ini semua antara amalan-amalan yang warid daripada hadis Nabi, sunnah Nabi SAW yang boleh melindungi kita daripada syaitan yang dilaknat. Tapi Ibn Hajar disebut satu perhatian yang penting. Yang kita kena tahu, ayat dan zikir ini hanya memberi manfaat kepada mereka yang bersih hatinya. Dan mereka yang ikhlas dalam bertaubat, mereka yang menyesal di atas segala ketelanjuran dan kekurangan dalam ketaatan. Sebaliknya, Ibn Hajar beritahu, sebab zikir-zikir ni semua adalah penawar. Tetapi kalau dia kata, asbab penyakit tu lebih kuat daripada asbab penawar, barangkali penawar itu tidak berkesan. Maksudnya kalau macam dia kata ubat tu kurang dos. Maksudnya kita punya maksiat ni terlampau banyak. Kita tak bertaubat, kita tak pernah istighfar. Zikir pun kadang-kadang je. Tiba-tiba nak zikir, tiba-tiba takut nak zikir. Tiba-tiba setengah musim baru nak zikir. Dos yang zikir yang Nabi bagi tahu ni kita makan mungkin sikit sangat. Dos dia tak mencukupi nak merawat kekotoran hati kita ni semua ni. Yang menyebabkan menarik daripada syaitan-syaitan ni mendekati kita ni semua. So make sure biar dos tu mencukupi. Biar maksudnya zikir ni janganlah musim-musim, sikit-sikit kadang-kadang je, tapi lakukanlah sentiasa jadi amalan harian ni. Orang yang melazimi, Nabi kata orang yang melazimi istighfar, orang yang sentiasa baca zikir pagi dan petang, insya-Allah yakin insya-Allah orang macam ni akan terselamat. Tapi kalau orang tu kadang-kadang wallahu taala alam, kalau Allah nak jaga dia, Allah boleh jaga, tapi dos dia masih lagi sangat kurang. So ambil perhatian semua dalam bab ni. Kan ada orang kata, saya dah baca zikir tu Ustaz, tapi masih lagi effective. Tengoklah, mungkin tak cukup lah tu. Mungkin dia masih lagi kotor.
zikir dia masih lagi kurang, ngaji pun jarang-jarang, kadang-kadang solat pun tak jaga. Macam mana? Syaitan masih lagi strongly boleh tarik dia. Bagi perhatian dalam bab ini. Okey, kita habis dalam bab yang kedua. Kita masuk kepada bab yang ketiga, iaitu berkaitan dengan isu ta'un ni syahid bagi orang-orang Islam. Ta'un ni syahid dan rahmat bagi orang Islam. Ini semua ada dalam hadis Nabi SAW, hadis dalam riwayat Ahmad. Dan kita boleh tengok bahawa syahid ni dia ada banyak jenis. Kan? Syahid fisabilillah tu tak perlu dinafikan lagi lah. Tapi ada riwayat-riwayat syahid yang tak terhad kepada peperangan fisabilillah. Macam syahid tu ada 5. Mat'un, mabtun, lemas, hadam fisabilillah. Mat'un ni orang yang ditikam. Orang mabtun ni yang sakit perut. Lemas, orang yang mati lemas. Orang yang hadm, orang yang macam mati kena hentak. Mungkin aksiden boleh termasuk. Fisabilillah ni termasuk yang hadis dalam riwayat Muwatta ada sebut. Seumpamanya ada dalam riwayat Muslim. Begitu juga dalam riwayat lain ada tambah wanita yang mati nifas, iaitu melahirkan anak. Hadis dalam Ibnu Abi Syaibah dan Tayalisi dengan sanad yang kuat menyebut wanita yang mati meninggal kerana melahirkan anak juga sebahagian daripada syahid. Dalam riwayat Ahmad tambah terbakar. Dalam riwayat Tabrani ditambah lagi mereka yang dimakan binatang buas. Dalam riwayat Tirmizi sebut orang yang mempertahankan hartanya daripada dirompak. Dalam riwayat An-Nasa'i sebut orang yang terbunuh secara zalim. Dalam riwayat Tabrani sebut orang yang disengat binatang berbisa, meninggal fisabilillah atas katil ataupun jatuh daripada binatang tunggangan. Ini semua antara kategori-kategori syahid. Tetapi of course ada syahid dunia dan ada syahid akhirat. Syahid dunia, yang syahid-syahid inilah yang mana kita tetap kena kafankan dia macam biasa, kena salat jenazah, kita kena urusan macam biasa. Tapi dia dapat pahala of syahid. Tapi syahid dunia dan akhirat ni dia luar biasa. Dia ada hukum yang khas, dia tak perlu dikafankan. Ini iaitu satu-satunya orang yang berperang menegakkan kalimatullah hiyal ulia, untuk menegakkan kalimah Allah, menyebarkan agama, mempertahankan agama Allah. Dan syahid ni juga boleh dengan niat, iaitu siapa yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, man talaba syahadah sadiqan u'tiha walau lam yusibha. Siapa yang memohon meminta syahid, so doa pada Allah, kurniakanlah kita mati syahid. Dengan penuh kejujuran, Allah akan bagi dia walaupun dia tak dapat. Kita doa, ya Allah, matikanlah kita dalam syahid. Tapi kita tak sempat nak pergi berperang. Allah akan bagi. Dengan niat, kalau betul-betul kita ikhlas dan jujur, Allah tahu kita nak. Bukannya kita main-main. Saya rasa kita pun tak pernah minta kan. Kita pun tak minta Allah bagi kita mati syahid. Kita pun takut nak minta. Takut mati nanti dalam battle ke, tiba-tiba mati dalam keadaan yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi tu, semua ngeri, semua takut. Dan siapa nak mati dalam keadaan lemas? Siapa nak mati terbakar? Siapa nak mati kena makan binatang buas? Kita takut. Tapi ganjaran ni sangat besar. Sebab dalam hadis Nabi kata orang yang mati syahid ni, dia akan minta kembali ke dunia. Masa dia mati, dia nak minta kembali lagi. Sebab dia nak dapat repeat that ganjaran yang besar Allah nak bagi dia dekat akhirat nanti. So yang ni kita kena faham betul-betul lah. Kemudian dalam chapter yang ketiga, Ibn Hajar bahaskan tentang makna syahid. Dinamakan sebagai syahid kerana Allah mempersaksikan syurga daripada syahadah. Mempersaksikan. Syahadah ni mempersaksikan. Allah persaksikan syurga bagi dia. Atau kerana syahid tu masih lagi hidup. Kan? Syahadah ni alam syahadah, iaitu alam kehidupan. Sebab Allah sebut dalam Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahawa orang yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati, tetapi mereka itu hidup dan masih diberikan rezeki. Seolah-olah macam ruh dia masih lagi mempersaksikan. Ibn Hajar sebut lebih daripada 10 pendapat, sangat banyak lah. Itu kita tak perlu sebutkan semua. Kemudian Ibn Hajar sebut tentang kelebihan orang yang mati syahid. Ada 6 kelebihan orang yang mati syahid berdasarkan kepada hadis riwayat Tirmizi, hadis yang dikatakan hadis hasan sahihun gharib. Yang pertama sekali, orang mati syahid orang yang paling terawal akan mendapat pengampunan Allah. Okay?
Yang kedua, orang yang mati syahid ni dia boleh melihat tempatnya di syurga, maksud dia kubur lagi. Yang ketiga, orang mati syahid selamat daripada azab kubur. Wal'iyadzubillah. Yang keempat, orang yang mati syahid ni terselamat daripada keterkejutan besar nanti dekat akhirat nanti. Yang kelima, orang mati syahid ni akan dimahkotakan dengan mahkota al-waqar. Oh, ini kita tak boleh imagine. Yang keenam, akhir sekali, untuk lelaki, akan dikahwinkan dengan 72 bidadari dan boleh memberikan syafaat 70 keluarganya. Besar. Pahala-pahala ganjaran ni besar. Kita cukuplah kita dapat yang first pun jadilah. Mendapat pengampunan Allah. Itu pun dah subhanallah. Kita punya dosa yang terlampau banyak. Yang tak terkira. Yang kita buat dosa, minta ampun, buat balik. Dahsyat. Kita dapat pengampunan Allah pun dah cukup. Apatah lagi kita boleh tengok tempat kita dah mati ni. Bayangkan dalam keadaan kegelapan kubur. Ya Allah, kita tak tahu kalau kita Allah cabut nyawa kita sekarang ni. Adakah kita terselamat daripada fitnah kubur? Nabi selalu suruh kita doa, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Minta, ya Allah, selamatkan kami. Aku berlindung daripada siksa azab kubur. Ngeri. Bayangkan gelap sekarang ni di malam hari. Bayangkan kita berada di tempat kubur seorang-seorang. Gelap macam tu. Tapi dalam keadaan kita boleh tahu, kita nampak syurga. Tempat kat mana kita akan masuk, betapa besar nikmat tersebut. Kan? Alangkah minta supaya Allah. Kita minta supaya Allah berikan kepada kita ganjaran sebegini. Mungkin sekarang ni kita takut, tapi insya-Allah bila kita dah nikmati ganjaran ni, kita akan minta lagi dikembalikan ke dunia untuk nak mati syahid lagi sekali. Ini minta hadis yang cerita pasal orang yang mati, yang meninggal syahid dijamin syurga dan bercita-cita kembali ke dunia untuk syahid lagi berkali-kali ni, ada dalam Bukhari dan Muslim. Tapi ada kemusykilan juga. Ibn Hajar ni dia suka bincangkan kemusykilan dalam chapter keempat. Dia kata ada kemusykilan isu syahid, seolah-olah menggalakkan orang kafir bunuh orang Islam. Kan? Bukankah kita tak boleh bercita-cita mati? Nabi larang kita daripada minta mati. Tapi kita boleh pula minta supaya supaya kita syahid. Syahid ni bukan mati ke? Dia hanya dari sudut ganjaran yang tinggi buat yang berhasil mendapatkannya. Itu dari sudut tu, bukannya kita minta mati. Tapi kita minta, kalau kita mati dalam keadaan syahid, kita dapat ganjaran orang yang syahid. Dan of course lah, orang kafir yang bunuh orang Islam sentiasa wujud daripada dulu sampai sekarang. Mereka tak akan pernah redha dengan kita. Para sahabat pun bercita-cita nak mati syahid. Mu'adh bin Jabal minta supaya dia mati kerana ta'un. Umar bercita-cita mati dalam keadaan yang syahid. Dan bila mana dia tahu orang yang tikam dia adalah seorang majusi Abu Lu'lu'ah, dia gembira. Sebab dia doa dia mati syahid itu akhirnya makbul juga. Okey, itu bab yang keempat ni dia tak panjang sangat, dicerita dalam satu muka surat je. Dan bab yang chapter yang seterusnya, chapter yang kelima, iaitu Ibn Hajar cerita tentang tingkatan orang yang mati syahid dalam dua muka surat. So dia sebut hadis Utbah bin Abd As-Sulami. Nak bagi tahu syahid ni tadi kita kata ada kelas-kelas dia, ada tingkat tinggi dan rendah. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis Utbah ni, mereka yang terbunuh syahid itu ada 3 darjat. Mereka yang terbunuh ada 3 darjat. Yang pertama, level pertama, orang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah sampai apabila dia menemui musuh, dia memerangi mereka sehingga terbunuh. Dia itu syahid yang dibanggakan Allah di khemah Allah di bawah arasnya, yang mana para nabi lebih tinggi darjatnya daripada mereka ini hanya dengan darjat kenabian. Ini syahid yang paling highest level. Kita minta semoga Allah kurniakan kita darjah ni. Beza kita dengan Nabi SAW ni hanya darjah kenabian. Kemuliaan para nabi ni adalah darjah kenabian. Itu tinggi sungguh tu. Yang kedua, seorang pelaku dosa. Orang yang biasa macam kita, banyak buat dosa, yang berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah, tapi apabila menemui musuh Allah, diperang sungguh-sungguh sehingga terbunuh. Lalu Allah padamkan kesalahannya. Sesungguhnya senjata itu, pedang, dalam hadis itu sebut as-saif. Pedang itu, tak kira senjata, tak semestinya pedang.
pemadam bagi dosa-dosa, dan dia akan dimasukkan dalam syurga menerusi mana-mana 8 pintu syurga yang dikehendakinya, sebahagian lebih baik daripada yang lain. Yang ketiga, yang ini rendah sikit, seorang munafik yang berjihad dengan jiwa dan hartanya sehingga bila menemui musuh dia perang sungguh-sungguh sampai dia mati terbunuh, tapi dia di neraka. Sebab Nabi bagi tahu pedang itu atau senjata itu tidak memadamkan nifaq. Hadis riwayat Ahmad yang Ibnu Hajar kata perawi-perawi di thiqah dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban. Jadi kat sini orang berdosa ni boleh, tapi munafik ni susah. Munafik ni maksudnya dalam hadis ni orang yang pura-pura lah. Dia perang pun pura-pura. Yang dalam awal surah Al-Baqarah yang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhi, orang yang tak beriman dengan Allah, orang yang sentiasa membuat tipu helah dengan agama Allah. Yang ni kalau meninggal pun dia tak dapat pahala syahid tersebut. Dia nifaq tu tak boleh memadam dosa-dosa dia. Wal'iyadu billah, kita daripada golongan yang paling rendah ini. Kemudian dalam riwayat lain, itu dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la At-Tabrani, Nabi SAW ditanya, para syuhada mana yang lebih baik? Nabi SAW jawab, mereka yang dicampak di barisan perang dan tidak memalingkan wajah mereka sehingga terbunuh. Mereka ini berada di bilik tertinggi di syurga, yang mana Tuhanmu tertawa dengan mereka. Apabila Tuhanmu tertawa terhadap seorang hamba, maka tiada hisab baginya. Subhanallah. Iaitu Nabi, orang tanya syuhada ni, ada banyak jenis. Tapi syuhada mana yang paling baik? Nabi kata orang yang pergi berperang, terus bila dia letak, you pergi dengan batalion ni, dia terus masuk, dia tak ada nak takut-takut, nak patah balik, nak ni apa, dia terus lawan. And then, terbunuh. Yang ini, dia ikhlas lah, of course. Maka ni dia dapat tertawa bersama Allah. Nabi berkata, bila mana Allah itu tertawa, redha pada hambanya, happy, maka tak ada hisab bagi dia. Dan kemudian juga antara yang bukti mengatakan syahid ni ada banyak level. Nabi SAW ingat, kalau kita ingat kisah tentang seorang pemuda yang dibunuh Dajjal, yang disifatkan Nabi SAW sebagai syahid. Huwa a'zamu syahid inda rabbil alamin. Dia adalah syahid yang teragung di sisi Tuhan semesta alam, hadis riwayat Muslim. So maksudnya syahid ni juga ada tingkatan-tingkatan dia berdasarkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita ni pelaku maksiat, kita mungkin syahid. Kalau lah terbunuh, maka kita di level yang mungkin bawah sikit. Kalau kita munafik, waliyadzubillah, kita mungkin tak dapat ganjaran syahid langsung. Yang keenam. Yang ni penting. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu bahawa ta'un ni menyamai syahid perang. Yang ini beza dia. Tadi kalau kita bagi tahu mati terbakar, mati dalam keadaan lemas, mati wanita yang mati kerana bersalin, syahid. Semua ni tak menyamai pahala syahid fisabilillah kecuali ta'un. Ini perhatikan baik-baik hadis ni. Yang ini sebab tu saya bagi tahu ta'un yang ada dalam hadis Nabi tak sama dengan ta'un yang kita faham sekarang. So orang yang mati ta'un sekarang ni different daripada ta'un yang kita cakap. Bukan ta'un sakit-sakit perut ni. Ta'un yang ada darah kena-kena kulit, yang ketumbuhan ni semua ni. Maksudnya walaupun ta'un ni dia tak mengambil sebahagian hukum atau kelebihan pejuang dalam peperangan, tetapi pahala syahadah dia, pahala syahid dia tu menyamai dengan beberapa kelebihan akhirat lain. Dalam hadis, apabila para syuhada yang mati ni dibangkitkan, orang yang ta'un, mati kerana ta'un ni dibangkitkan di akhirat nanti, dia orang akan kata, kami ni syuhada. Lalu dikatakan kepada mereka, lihat, sekiranya luka mereka itu mengalirkan darah seperti para syuhada dan baunya harum seperti kasturi, maka mereka para syuhada. Lalu didapati dia mengalirkan darah, ada darah dan harum seperti kasturi. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Perawi dia Ibnu Hajar kata thiqah, walaupun ada Ismail bin Ayyash, tapi hadis ni adalah daripada riwayat perawi Syam, yang mana Ismail bin Ayyash riwayat daripada perawi Syam yang Hijaz, yang bermasalah sikit. Jadi kat sini tengok, kalau kita perhati ta'un, sifat ta'un yang Nabi SAW sebut dapat kelebihan syuhada ini, ada darah. Darah ni seperti orang yang berperang. Dia ada luka lah. Mengalir darah seperti orang yang berperang. Dan lebih jelas lagi daripada hadis ini, iaitu riwayat lain daripada hadis riwayat Ahmad, hadis yang dinilai sebagai hasan sahih. Para syuhada dan yang meninggal di katil, mereka mengandung kepada Allah tentang mereka yang mati kerana ta'un.
Orang syuhada beritahu, saudara kami ni, maksud orang yang mati fisabilillah beritahu, saudara kami ini terbunuh seperti kami terbunuh. Mereka yang meninggal di atas katil pun kata juga, saudara kami ini mati di atas katil sebagaimana kami. Meninggal atas katil ni boleh jadi dia pergi berperang tapi dia tak mati, dia luka. Tapi bila dia dirawat, dia meninggal. Okay. Jadi kedua-dua puak, satu yang meninggal dalam battlefield, satu lagi yang meninggal di atas katil fisabilillah ni, semua akan kata saudara kami ni dulu macam kami. Dia satu luka dan dia orang ni mati atas katil. Maksudnya mati kat rumah. Maka Allah berkata, lihatlah luka mereka. Sekiranya menyerupai luka kalian, maka mereka daripada kalangan kalian. Lalu didapati luka mereka serupa. Jadi apa maksud hadis ni? Orang ta'un yang dimaksudkan dalam sejarah dan hadis Nabi ni, dia ada lukanya tu. Dan bila dicerita pasal orang yang sakit kulit, orang yang keluar ketumbuhan ni semua mengalir, dia ada affected kulit. This definitely bukan ta'un yang istilah sains hari ni sebut sebagai kolera tu. Yang kata daripada bakteria Vibrio cholera tu bukan. Dia mirip seperti pesakit kusta yang lain. So doktor-doktor boleh bantu saya bagi tahu simptom-simptom yang kita sebutkan tadi tu, apa dia punya nama ataupun penyakit dia lebih kurang spesifik zaman sekarang istilah sains ni. So ini kita boleh dapat satu faedah lah daripada kajian hadis ni. Tapi Ibn Hajar sebut syarat orang yang syahid ta'un ni nak sama dengan orang yang syahid dalam peperangan. Dia ada syarat juga. Dia bukan mati ta'un je terus dapat syahid. Yang pertama iaitu dia bagi tahu berdasar kepada hadis Aisyah, dia bertanya Nabi SAW tentang ta'un, lalu Nabi SAW jawab, ta'un ni merupakan azab Allah untuk siapa yang dikehendakinya dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Tiada seorang pun yang dijangkiti ta'un lalu dia tinggal di rumahnya penuh kesabaran dan pengharapan ganjaran serta mengetahui bahawa tiada yang boleh menimpanya melainkan dengan ketetapan Allah, melainkan baginya ganjaran syahid. Ini hadis yang kita ada petik tadi di awalnya. So maksud kita kata yang tinggal di negeri dia tu, maksudnya kena kuarantin lah. So ini mesti syarat dia apa? Syarat dia mesti orang yang tinggal, dia tak boleh nak keluar tapi dia kena kuarantin. Tapi dia sabar. Kita dah rasakan perasaan kuarantin sekarang semua dah mula macam tak boleh keluar. Kalau cuti je tak apa. Kalau cuti boleh keluar best. Tapi cuti tak boleh keluar. Itu kadang-kadang orang dah tak sabar lah. Tapi dia boleh sabar. Dia tahu ini ujian Allah. Dia tahu yang dia perlu untuk nak dia buat ni semua demi kebaikan, demi maslahat. Dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah. Dan dia tahu tak ada apa boleh menimpa dia melainkan apa yang Allah telah tetapkan, maka dia akan dapat ganjaran syahid. So ini kalau dia mati, orang yang dapat penyakit ta'un ini mati dalam keadaan ini, maka dia mendapat ganjaran mati syahid. Sekiranya pesakit ta'un dia ada sifat-sifat ni, dia sabar, dia yakin, dia penuh pengharapan, kesabaran ni semua, tapi tak mati. Dia sakit tapi dia disembuh balik. Dia dapat tak pahala syahid ni? Zahir umum hadis ini termasuk. Dan rahmat Allah itu maha luas. Niat itu memberi impact, kan? Innallaha qad awqa'a ajrahu ala qadri niyati. Dan Allah akan bagi kita ganjaran atas kadar niat kita. Lagi besar niat kita tu, lagi besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian dalam chapter yang ke-8 itu dia ada cerita tentang isu ta'un tak masuk Madinah sekalipun ia syahid. Muskil kalau ta'un itu syahid dan rahmat bagi para mukmin, kenapa diceritakan bersama Dajjal? Bersama Dajjal, Al-Madinah la yadkhuluha Dajjal wala at-ta'un. Dan kenapa ta'un ni tak boleh masuk Madinah? Sekalipun dia benda yang baik, tapi kenapa tak boleh masuk Madinah? Dajjal ni jahat, dia tak boleh masuk Madinah. Ta'un ni Nabi doakan dia rahmat bagi orang mukmin, syahid bagi orang mukmin, tapi kenapa dia tak boleh masuk Madinah? Soalan ni pernah terfikir. Perlu faham, kita kena faham bahawa syahid dan rahmat itu bukan sifat ta'un, tapi dia hanya berdasarkan punca dan natijah. Maksudnya orang yang terkena dia dapatlah kelebihan tersebut. Tapi bila kita tahu ta'un itu adalah serangan daripada jin ataupun setengah daripada kelompok jin, maka kita tahu sebahagian daripada jin kufar ni dia tak boleh nak masuk Madinah.
Dan ataupun jin yang terlepas masuk ke Madinah, dia terlepas roadblock tu, dia tak mampu menyeludup ta'un. Protection from God. Maksudnya khas speciality for Madinah yang jin-jin ni tak boleh nak seluduk bawa masuk ta'un. Kita tak nampak macam mana dia seluduk bawa masuk ta'un ni. Orang yang tidak beriman, dia mungkin gelak je bila baca hadis ni. Tetapi kalaulah kita boleh nampak benda-benda ghaib ni, itu iman. Beza antara kita beriman dengan nas atau kita beriman dengan mata kita. Kalau kita beriman dengan mata, virus ni pun kita tak nampak. Virus COVID ni pun kita tak nampak. Tapi macam mana dia boleh bagi efek kepada kita? Melainkan orang tu pakai benda-benda ni. Satu hari nanti bila Allah singkapkan hijab kita boleh nampak. Masa tu baru kita nak beriman. Okay. Jadi Ibn Hajar dia ada bawa beberapa pandangan dan dibincangkan. Kemudian dia berpandangan bahawa ketika Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, sebab apa Nabi SAW tak bagi Madinah, minta supaya ta'un ni tak masuk Madinah? Sebab masa tu Nabi baru berhijrah ke Madinah. Orang Islam masih sangat sikit. Madinah pula banyak wabak, macam kita cerita tadi, macam-macam sakit orang kena. So bila dibagi pilihan nak damam ke ta'un, Nabi pilih demam lah mula-mula. Sebab Nabi perlukan ramai orang, sahabat-sahabat untuk nak membantu dalam agama, untuk nak berperang. So bila mana ta'un tak masuk tapi demam ada, so Nabi SAW tengok sahabat banyak demam, badan jadi lemah, Nabi minta supaya demam itu dipindahkan ke Juhfah dan diperkenankan. Maka jadilah Madinah ni sebenarnya adalah negeri yang paling sihat, dan para sahabat diberi peluang mendapat syahadah yang tertinggi, which is syahadah berperang instead of syahadah ta'un. Lalu Madinah berkekalan sedemikian sebagai tanda kebenaran Nabi SAW dan kemustajaban doa baginda. Dan Ibn Hajar juga ada nukilkan, dia ada dengar-dengar qila pernah terjadi ta'un di Madinah pada 749. Dia dengar-dengar tapi tak semestinya betul. Tapi kata dia, sekiranya betul, maka jawabnya, apabila Madinah telah dicabul kehormatannya dengan masuknya non-Muslim dan maksiat, maka hilanglah specialitinya. Maksudnya, kalaulah Madinah sudah tidak dihormati, keharamannya, apa yang Nabi SAW, kehormatannya, maka ketika itu barangkali juga speciality Madinah yang tak termasuk ta'un tu juga boleh hilang. Itu kata Ibn Hajar rahimahullah. Baik, kita pergi kepada chapter yang ke-9. Dia bincangkan tentang kemusykilan kedua. Ada hadis-hadis yang menyebut bahawa Allah menimpakan ta'un sebagai balasan bagi pelaku maksiat, khususnya zina dan riba. Bagaimana ia menjadi rahmat? Okay. Sebab dalam hadis Allah cerita pasal ta'un ni ataupun azab orang-orang yang banyak maksiat. Tapi macam mana boleh jadi rahmat untuk orang beriman? Antaranya dalam hadis riwayat Ibn Majah, Nabi SAW bagi tahu, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulimtu bihin, ya orang, wahai sahabat-sahabat kalangan muhajirin semua, 5 benda yang kamu akan diuji dan aku berlindung daripada Allah kamu sempat dengan ujian ini. Iaitu lam tadhhar, antaranya Nabi SAW sebut, lam tadhharil fahisha fi qaumi qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Iaitu Nabi bagi tahu, harapnya kamu tak sempat zaman ni yang manusia ni sudah mula menzahirkan maksiat mereka. Relax je buat maksiat tepi jalan, relax je buat rekod maksiat sendiri, publish ke orang, publish dalam Insta, publish dalam Facebook, maksiat masing-masing. Nabi beritahu bila manusia dah bertebaran macam ni, maka illa fashafihim at-ta'un, melainkan Allah boleh berikan ta'un wal auja', sakit-sakit yang mana tak pernah diuji umat-umat terdahulu. Wallahu alam, kita tak tahu virus-virus yang menimpa kita sekarang. Kita ada banyak deadly virus yang dah muncul so far. Adakah ianya pernah diuji dengan umat terdahulu sebelum ini? Ataupun tidak pernah? Tetapi kita di zaman yang manusia mengiklankan, menzahirkan maksiat mereka secara terang-terangan. Maka tak mustahil wabak-wabak sebegini Allah akan timpakan kepada kita yang mana tak pernah lagi umat-umat sebelum dia menghadapi azab sebegini. Dan dalam hadis riwayat Malik, Nabi kata, ma fasha zina fi qaumi qattun illa kathra fihim al-maut. Kalaulah zina itu dah berleluasa dalam suatu kaum, maka akan berlakunya banyak kematian. Kematian sebab apa? Wallahu alam. Mungkin kerana sakit, mungkin kerana
bencana, pelbagai cara kalau Allah nak azab. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Hakim, idza zahara waladu zina, kalau telah beramainya anak-anak zina dan berluasanya riba fi qaryah, pada satu tempat itu, faqad ahallu bi anfusihim, mereka telah menghalalkan bagi diri mereka ini azab Allah. Seolah-olah kita, kalau tak payah cerita lah, anak zina, hospital, sahabat saya, doktor, dia bagi tahu dekat salah satu hospital tu, purata satu hospital tu satu minggu 3 anak luar nikah lahir. Itu belum lagi kita tak tahu data-data yang selebihnya, itu baru di negara Islam kita ni, belum lagi di tempat-tempat yang bukan Islam ni. Maka seolah-olah mereka telah halalkan azab Allah ditimpa ke atas mereka. Anything, anytime Allah boleh nak hantar apa-apa sahaja bentuk azab. Jangan fikir azab ni berupa gempa bumi, semata-mata taufan, semata-mata. Azab Allah ni boleh datang dalam pelbagai sudut. So itu antara apa yang disebutkanlah dalam chapter ni. So boleh jadi kalau dia menimpa kepada umat Islam, dia boleh jadi peringatan, especially bila kita ni telah meninggalkan amal ma'ruf dan nahi mungkar, kita ditinggalkan dan kita pula berkompromi dengan pelaku maksiat, maka kita umat Islam pun boleh terjebak sama. Jangan lupa Nabi SAW bila dia disebut tentang azab Allah, dia kata dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sebut, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahu Allah bi'adabin min indih. Kalau telah terzahirnya maksiat di kalangan umat aku ini, Allah akan dah hantar umumkan azab Allah. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, amma fihim salihun? Bukankah ada daripada kalangan mereka itu orang-orang yang salih? Nabi kata, bala, yusibuhum ma asaban nas. Ya, bahkan ada orang salih tapi mereka juga akan ditimpakan apa yang, maksudnya kena jugalah sekali. Tapi dia akan dibangkitkan di akhirat Allah kalau mereka ini tidak bersalah, ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dengan penuh pengampunan, dibangkitkan dengan penuh pengampunan dan mendapat redha daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ada halangan Allah nak izinkan untuk jin serang siapa sahaja termasuk yang tidak berdosa, sebagaimana Allah mengizinkan malaikat untuk mengazab perkampungan mana-mana dengan ataupun Allah suruh gempa bumi yang memusnahkan banyak rumah dan nyawa. Orang-orang yang tak bersalah, orang-orang soleh boleh terlibat sama. Tapi di akhirat, dia akan dibangkitkan dengan kedudukan yang tinggi, kafarah kepada kesakitan yang mereka alami. Jangan lupa dalam hadis sebut, walaupun kita terkena duri, sakit kena duri, itu juga adalah kafarah ataupun penghapus kepada dosa-dosa kita. Dan dalam chapter ke-10, dalam bab ini, bab ketiga ini, Ibn Hajar dia ada sebut tentang kisah ta'un Amwas. Ta'un Amwas ataupun ta'un Amawas banyak terjadi. Dia adalah satu kampung, satu tempat di Syam lah. Tak salah dekat Palestin. Boleh jadi juga Mawas tu satu tempat dan dia ambil daripada tahun Mawas. Tahun Ta'un Amwas ni terjadi sebab tahun ni muncul daripada kampung nama Amawas. Amawas ataupun disebut juga Amwas. Terjadi pada tahun 17 Hijrah, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dan pada tahun ke-18 Hijrah berlaku kebuluran yang sangat dahsyat di tanah Hijaz sehingga mati lebih kurang 25,000 hingga 30,000 orang. Dan dalam chapter ni Ibn Hajar sebut beberapa jenis ta'un besar yang terjadilah. Antaranya ta'un Al-Jarif. Dan bahasa Arab sebab dia kata li'annahu jarafan nas kasayl yajriful ard. Sebab ta'un ni dia macam sapu lah. Dia sapu manusia habis. Macam mana banjir ni dia sapu, clean up bumi ni semua. Dia ratakan semua ni. Ta'un Al-Jarif ni berlaku pada sekitar tahun 67 hingga 69 Hijrah di Basrah dan berulang balik pada tahun 87 Hijrah. Dan Kufah pada tahun 50, iaitu ketika zaman Mughirah, sahabat Nabi lari dan kembali mati kerananya. Dan sebelum tu pernah berlaku juga pada era Abu Musa dan sebelumnya pada zaman Ibn Mas'ud. Di Syam lah berlaku banyak ta'un beberapa kali selepas ta'un Amwas, sehingga apabila dia datang, pemimpin Bani Umayyah lari, tinggal dekat padang pasir. Tapi Ibn Hajar cerita pada zaman dia, ta'un yang paling dahsyat ni berlaku pada tahun kurun ke-8
hijrah di Mesir dan Syam yang sekitar pada tahun 749 sebelum daripada kelahiran Ibn Hajar. Ibn Hajar lahir tahun 773 hijrah, lebih kurang hampir 30 tahun sebelum itulah berlaku taun yang dahsyat berlaku di Mesir. Dahsyatnya sampai 6,000 orang mati satu hari. Masya Allah, 6,000 orang mati sehari kerana sakit ni. Dia datang bermusim dan pergi. Itu kita tak tahu wabak ni macam mana sifat dia. Virus ni mungkin ada kaitan dengan, ni semua adalah makhluk Allah. Allah boleh hantar sebagai azab dan Allah boleh tarik balik. Kita selalu kena minta doa kepada Allah, istighfar kepada Allah supaya jauhkan kita daripada wabak-wabak ni. Okey. Sebenarnya kita ada lagi kita ada bab 4 dan kita ada bab 5 dan kita ada bab penutup. So saya tak pasti kita nak continue lagi. Saya rasa kalau kita continue boleh lagi ada dalam setengah jam. Kita pun dah ke udara lebih kurang 2 jam. Ataupun kita berhenti seketika untuk kita sambung pada line yang akan datang. Macam mana? So, nak berehat dulu ke? Okay. Alright. InsyaAllah kalau macam tu kita cuba untuk sambung pada masa yang akan datang. Sebab mungkin lewat malam ni ramai yang bagi tahu line kembali kurang clear. Okay. Kita pun dah ke udara lebih kurang 2 jam. So Unify pun sangkut-sangkut ni. Ramai yang kata Angkara Freemason Illuminati. Oh, dahsyat. Okay. Mungkin juga bila kuliah kita ni tengah. Okay, tapi malam-malam sini dia nampak makin jam lah. Disebabkan mungkin ramai pengguna ke apa sebagainya. So insyaAllah saya rasa 2 jam dah kita bersama. Mungkin kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Dan insyaAllah kalau kita sambung lagi pada masa yang akan datang, saya akan update dan boleh update lah, tengok kalau bila kita akan ke udara lagi. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita cuba sambung esok ataupun masa-masa yang terdekat. So setakat itu sahajalah. Mungkin ada lagi kita ada lagi bab 4 yang kita nak habiskan tapi kita tak habis. Saya ingat kita boleh habis sejam. Saya ni biasanya kalau bagi kuliah saya suka cakap sejam je. Tapi bila lebih daripada 1 jam, rupanya dah 2 jam. Itu dia masalah mula timbul. Kalau tak suara saya habis, line pun dia dah. Kalau suara saya tak tersekat-sekat, line pun dah jadi tersekat-sekat. Okay. Ada orang tanya ni, adakah COVID-19 adalah taun? Bukan. COVID-19 bukan taun. Gejala yang berbeza. Taun yang disebutkan dalam hadis, dia ada ciri-ciri yang kita dah sebutkan tadi. Dia ada keseksa yang sangat, bukan setakat kulit, ketumbuhan daripada dalam, dia injek luar dan dalam, dia makan luar dan dalam, dan dia mengalir darah. Yang sebab itu dia dapat pahala syahid, sebagaimana orang syahid dia ada luka-luka sebagaimana orang yang pergi berperang. Okay, ada yang suruh habiskan juga, tapi kalau kita habiskan, saya ingat mungkin paling kurang setengah jam lagi ada, tapi ramai yang bagi tahu line agak kurang baik sekarang kan. Saya rasa kita tangguhkan dululah kot, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada banyak-banyak kepada semua. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan sambung lagi. Nantikan update bila insyaAllah kita akan bersiaran lagi. Kita cubalah dalam jangka masa yang terdekat. Jazakumullahu khairan kerana telah bersabar untuk bersama kita pada hari ini. Saya doakan semoga kita semua tabah, bersabar dan kita boleh gunakan masa-masa yang kita ada ni untuk membaca, untuk menuntut ilmu. Ni saya bercakap dalam live ni macam saya bercakap seorang-seorang. Tapi saya letaklah handphone kanan kiri ni supaya rasa macam ada orang bercakap dengan saya juga. Kalau tak, saya rasa macam suara saya je kan, bercakap seorang-seorang. Jadi terima kasih saya baca komen-komen ni semua. InsyaAllah kalau kita cubalah luangkan masa yang banyak ni. Kita luangkan masa untuk ilmu. Selalunya masa kita kerja ni, kita bagi alasan kita tak sempat lah, kita sibuk lah, kita penat lah macam-macam. Tapi ini ada masa yang sampai kita penat sebab tidur, kita penat sebab duduk kan. Gunakanlah masa ini untuk
ilmu. InsyaAllah kalau sempat saya akan cuba berkongsi dari masa ke masa. Harap-harapnya separuh daripada buku ini yang telah kita kongsi. Buku ni 405 muka surat, 450 muka surat. Memang susah kita nak habiskan. Itu pun saya cuba dah ringkaskan. InsyaAllah saya rasa kita sambung lagi separuh lagi pada waktu akan datang. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jazakumullahu khairan. Nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa zikir-zikir pelindung yang kita dah baca tadi, baca sebelum tidur tadi. Ingat apa yang kita ajarkan tadi. Kalau lupa, cek balik replay balik dan kita amalkan zikir-zikir yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin lagi kita nak sambung. InsyaAllah kita sambung lagi pada hari yang akan datang. Okey. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Macam mana nak stop ni? If you want, and then you will be able to choose if you want to.